Dekat sini ni, Google Slide ni, awak pergi kat Google Slide. Tak boleh sir, saya buat dah macam tu tadi, dia tak keluar. Dia tak keluar, mungkin awak kena update awak punya browser. Oh, okey. Biasanya dia akan keluar. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan kepada anda semua lah. Hari ini kita akan belajar mengenai topik yang baru yang berkaitan dengan cross-sectional study, case control study. Lepas itu kita akan belajar mengenai cohort study dan juga kita akan belajar tentang perkara-perkara yang mendasari kepada epidemiological study design ni. Sekejap So, study design dalam epidemiologi ni sangat penting, terutama apabila kita nak merangka sesuatu kajian penyiasatan penyakit dalam memastikan bias kita tu kurang. Kita nak kurangkan bias lah basically. So, apabila bias kurang, akurasi akan bertambah. So, bila akurasi bertambah, maka kajian kita akan jadi valid lah. So, itu dia punya trik dia. Nanti dekat dalam topik ni, kita juga akan belajar mengenai apa yang dipanggil sebagai error management. So, error management mengajar kamu untuk mengurangkan error-error yang berlaku di dalam kajian. Okay. Sekejap, saya nak kena cari mana ni earphone ni. Okay, ada earphone. Okay, kita boleh continue. So, itu adalah kita punya cerita hari ni. Buat background sikit, baru nampak macam dekat cafe kan. Alright, so tuan-tuan dan puan sekalian, revision yang pertama, kita akan belajar mengenai cross-sectional study dan juga case control. Ini dua kajian yang biasanya ada dekat dalam kita punya setup lah. Dekat dalam lesson ni, kalau anda pergi, dia akan ada 3 nota, dan nota yang ketiga tu adalah nota tambahan. Anda boleh baca dan anda boleh abaikan, tetapi saya advise anda bacalah kerana akan ada elemen-elemen yang akan mengingatkan balik kepada anda tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan data analisis sedikit, ada sebahagian komponen akan masuk dalam exam juga part tu. Okey, dekat situ kita akan ada buku, kat sini pun ada buku, anda boleh download buku ni, dan last kali kita akan ada verification untuk memastikan anda bersetujulah untuk membuat ulang kaji dan lain-lain. Ini penting kepada rekod saya supaya saya tahu seberapa ramai yang telah follow accordingly this kind of process of learning. Okey, saya buat slideshow lah ya. Slideshow. Boleh nampak ke slideshow? Slideshow nampak besar sikit. Okey, boleh nampak Boleh nampak, tekan 1 Kalau tak boleh nampak, tekan 0. So, kita akan belajar hari ni tentang apa itu different type of epidemiological study. Kita akan ada kelas hari ni lebih kurang 2 jam. Saya akan break frequently sebab kelas ni agak dia taklah susah, tapi topik ni kena faham betul-betul lah. Sebab dia ada 2 perbezaan yang umum yang awak perlu tahu apabila kita cerita pasal cross-sectional study dan juga case control study. Secara umumnya dalam hipotesis ataupun dalam study design of epidemiology, kita ada 2 jenis kajian. Yang pertama dipanggil sebagai deskriptif, yang kedua dipanggil sebagai analytical. Deskriptif adalah more on observational, iaitu kita akan melihat kepada pemerhatian sahaja. Observational ni maknanya kita tak buat apa-apa intervention, kita tak buat apa-apa manipulation of data, kita hanya pergi menghantar borang soal selidik sebagai contoh. Kita pergi PKD, kita dapatkan data-data yang telah di-collect oleh e-COVID, e-measles, e semua itulah yang electronic data yang kita dah dapat daripada KKM. Itu pun adalah sebahagian daripada observation. So kita ada 2 kat sini kalau anda perasan. Yang pertama dinamakan sebagai deskriptif. Awak boleh nampak kan saya punya cursor ni yang tengah bergerak ni. Deskriptif tak lain tak bukan hanyalah describe health and disease in populations. That means you akan tengok kepada perkara-perkara deskriptif. Deskriptif statistik lah. Contohnya prevalence, contohnya incident, contohnya berapa ramai proportion kan antara lelaki dengan perempuan dan lain-lain lah. Dan biasanya deskriptif statistik ni adalah salah satu daripada elemen yang kita akan gunakan untuk hypothesis generation. Maknanya daripada sinilah kita nak tahu kan. Contoh kan kita tengok satu penyakit, nama penyakit tu COVID. So kita tahu ada lelaki dengan perempuan dan kita tahu bahawa lelaki dengan perempuan ni menunjukkan peratusan yang berbeza. So kita nak tahu ada perbezaan tak terhadap jenis jantina ni. Sebab kalau jantina ni berbeza, maka kita nak buat hipotesis lah adakah jantina memainkan peranan dalam mempengaruhi penyakit ini sebagai contoh.
So kalau contoh lain macam COVID, kita tengok dari segi umur, kita tengok dari segi pekerjaan, kita tengok dari segi sektor. Itu semua data yang kita dapat daripada secara deskriptif dan kita nak sintesis maklumat itu untuk membuat hypothesis generation. Itu secara umum lah yang kita panggil sebagai deskriptif epidemiology. So dalam perkataan lain dia panggil descriptive epidemiology, yang ini dipanggil sebagai analytical epidemiology ya. So kita ada case report, case series, cross sectional dan juga ecological correlation. So ini 4 yang utama. Apa yang saya cerita ni ada dekat dalam WHO punya guideline also with regard to the epidemiological study design. That's why kalau anda perasan saya mencadangkan kepada program lah, kita kena banyak fokus kepada epidemiological study rather than a social science study. Social science study ni kadang-kadang tak relevan pun dengan bidang kita sebab kita adalah more focus on the epidemiology ataupun penyakit lah. So kita ada, tengok ada lagi selai-selai masuk. Okey, kemudian kita ada case report, kita ada case series dan kita ada cross sectional serta ecological. Okey, case report ni contoh ada satu penyakit yang namanya rare disease lah. Contohnya ada penyakit yang rare disease. Hierarki paling tinggi bagi study design. Okey. So ada guna Jamboard tak? Kalau ada, boleh tak bagi? Okey, link Jamboard ni sekejap lagi saya bagi sebab saya punya internet dekat college ni perlu ada kestabilan data ataupun kestabilan apa nama ni, stable connection lah. Nanti kalau tak dia tak keluar. Okey, sambung balik hierarki. Hierarki tadi ada soalan daripada kawan kita tanya, ada tak hierarki? Jawapan dia ada. Hierarki ni saya akan cerita sekejap lagi. Alright. So deskriptif ni saya cerita satu-satu dulu. Case report maknanya adalah report-report yang dihantar oleh pegawai perubatan lah. Ini biasanya doktor ataupun saintis yang discover certain disease lah. Kadang-kadang benda ni terjadi disebabkan oleh apa dan apa kan. Yang ini dipanggil sebagai case report. Case report ni contoh masa mula-mula terjadinya penyakit yang disebabkan oleh nyamuk tu, Zika virus tu. So Zika virus tu, so dia orang mendapati bahawa terdapat peningkatan yang signifikan kepada report-report yang berkaitan dengan encephalopathy, inilah microcephaly, iaitu pembengkakan kepada kepala budak, budak-budak kecil, kepala dia besar daripada normal. So itu dipanggil case report lah. Mula-mula 1-2 case tu dipanggil case report. Selepas dia dah banyak sangat, dia akan dipanggil sebagai case series. So daripada case series tu, dia akan study lah demographically. Kenapa mak ni dapat macam ni, kenapa anak dia dapat macam ni dengan mak dia yang macam gini, apakah yang berlaku sebenarnya. Dia akan kaji lah. So itu dipanggil sebagai case report dan case series. Kemudian daripada case report dan case series ni, mereka develop a study lah ataupun a simple cross-sectional study to look into the prevalence. Kita akan tengok lah contoh Zika virus tu, yang menyebabkan kepala budak besar tu kan. So macam mana boleh jadi macam tu? So dia akan tengok, dia akan generate hypothesis. So hypothesis yang dia orang buat, dia orang dapati bahawa ia akan ada berkaitan lah dengan apa yang dipanggil sebagai gigitan nyamuk yang ada virus lah. So virus tu bila dia orang kaji balik secara detail, memang ada impact lah kepada budak. Walaupun mak dia kena, mak dia tak ada apa-apa masalah, tetapi budak tu akan ada masalah, terutama pada ibu mengandung. Itu contoh macam mana aplikasi epidemiologi ni dalam kesihatan. Dan last sekali, cross-sectional ni tak lain tak bukan, dia akan measure secara terus. Case series tadi faham dia akan case yang berulang-ulang, dia jadi sebagai series dan dia ada trend. Dia ada trend yang menunjukkan sesuatu. Contoh macam sekarang ni lah, lepas raya je, maka ada trend kenaikan COVID. So, tapi sebab COVID ni dah jadi kita punya endemic situation, so dia dah tak panggil case series lah. Dia panggil secara normal lah endemic punya penyakit kan. Kemudian kita ada cross-sectional study. Cross-sectional study ni biasanya kita buat lah ataupun PPKP buat sebab kita nak tengok secara cross-section. Kita akan ada dekat satu community. So kita nak tengok apakah yang dia didedahkan dan apakah kesan kesihatan kepada mereka. Dia akan diukur secara serentak. Contoh saya ambil contoh paling senang. Ada satu masalah kualiti udara dekat dalam pejabat. So saya akan pergi buat air monitoring. Dalam masa sama saya akan tanya tentang sick building syndrome ataupun building related illnesses. Itu contoh macam mana kita nak buat cross sectional study. Okey, yang kedua kita panggil sebagai, yang terakhir dalam jadual ni dipanggil ecological correlation. Ecological correlation ni dia akan ada satu bias yang dipanggil sebagai ecological fallacy. Cara penggunaan ecological correlation ni adalah melihat kepada perkara ekologi dan juga kejadian penyakit. Contoh paling senang adalah apabila kita melihat trend penyakit demam denggi dan kita melihat trend kepada cuaca.
Adakah berkaitan cuaca itu berkait dengan demam tinggi? Contohnya, bila berlakunya hujan yang banyak, maka demam tinggi akan berlaku dengan banyak. Sebab-sebab dia adalah banyaknya tempat pembiakan. Contohlah, itu dipanggil sebagai ecological correlation. Ecological correlation ni, masalah dia kita perlukan data yang tepat dan data yang ber-time series lah. Supaya kita boleh buat perkaitan yang jelas. Contoh berkait dengan yang tadi tu, kita cuba kaitkan antara temperate climate ataupun dipanggil sebagai cuaca dan juga kejadian penyakit. Ada berapa banyak bilangan penyakit per hujan yang turun dan sebagainya. Itu dipanggil ecological. Ada juga ecological correlation ni merujuk kepada aspek-aspek pemantauan ekologi. Contohnya nyamuk, contohnya binatang, contohnya spesifik tikus, spesifik ikan, peningkatan spesifik spesies ni merujuk kepada peningkatan sesuatu masalah di dalam persekitaran kita. Yang ini awak boleh tanya Puan Munah lah. Beliau memang ada buat ecological correlation zaman beliau belajar dulu, di mana beliau melihat kepada saya tak ingatlah apa nama binatang tu, tapi binatang tu adalah indikator kepada pencemar. Jadi pencemaran yang berlaku tu akan signify dengan binatang-binatang ini. Contoh, itu adalah juga dipanggil sebagai ecological correlation. Kemudian yang kedua dipanggil sebagai analitik. Analitik adalah satu kajian yang menggunakan konsep hipotesis. Yang ini semua orang tahu. Kita akan uji hipotesis kita seperti mana awak telah belajar dalam topik 6, 7, 8, 9, 10 tu. So kita ada observation dan experimental. Observation macam saya kata dia adalah pemerhatian. Kita tidak ada kaitan langsung dengan kajian itu. Contohnya adalah cohort, contoh lain adalah case control study. So cohort adalah satu kajian yang kita monitor orang daripada keadaan dia tak sakit kepada sakit. Itu dipanggil sebagai cohort study. Kemudian kita ada case control study di mana kita ada kumpulan case dan kita ada kumpulan kontrol ataupun kumpulan kawalan lah. Contoh macam foodborne, waterborne disease yang kita nak buat pemantauan oleh PPKP tu disebabkan oleh berlakunya wabak, biasa kita pakai case control. Cohort ni biasanya kajian dia lama, dia agak expensive sebab kita kena monitor orang tu daripada dia lahir sebagai contoh sampai dia dapat penyakit tu. Itu dipanggil cohort lah. Sebab tu kita ada birth cohort, kita ada beberapa jenis cohort lah. Cohort ni nanti kita akan cerita dalam chapter yang kedua sebab kita akan fokus dulu kepada descriptive observation. Hari ni kita nak cerita yang banyak kepada cross section dengan case control lah. So yang lain-lain tu sebenarnya anda boleh baca sendiri sebab yang case control dengan cross section ni perlukan kefahaman yang teknikal terutama dalam interpretasi risiko dia. Study determine, analyze relationship and also elucidate causes. Maksudnya kita boleh tahulah faktor tu dan possibility ataupun probability faktor itu dalam mempengaruhi penyakit yang diuji oleh Allah Ta'ala ni tadi. Macam mana orang ni boleh dapat penyakit tu. So itu adalah observation analytic. Kemudian yang seterusnya kita ada eksperimental. Eksperimental ni, kalau ada yang tanya soalan tadi, mana hierarki yang paling tinggi, apa-apa kajian yang paling tinggi dia adalah level eksperimental. Mana level eksperimental ni kita akan ada clinical trial. Clinical trial ni kita akan ada RTC lah ataupun kita panggil sebagai randomized clinical trial, RCT. RCT ni adalah level yang paling tinggi. Tapi sebelum level yang paling tinggi ni dalam study design epidemiologi ni, dia ada lagi tinggi daripada kajian ini. Dinamakan sebagai meta-analisis lah ataupun dipanggil sebagai systematic review. Itu lagi tinggi lah. Yang itu adalah basically melihat kepada kajian-kajian yang telah dikaji oleh pengkaji-pengkaji sebelum ni. So dia buat kompilasi kajian-kajian daripada kajian-kajian yang lama. Itu dipanggil sebagai systematic review. Dia tak masuk dalam kita punya coverage lah. Cuma nak cerita dalam skop epidemiologi kita ada experimental, kita ada observation. So yang paling tinggi tadi kalau ada kawan kita tanya experimental lah. Sama ada community trial ataupun clinical trial. Community trial ni paling senang adalah semacam mana kita nak change disease determinant. Contoh macam kita pasang COVID ni lah mula-mula kata COVID 2 dos, maka dia dah lengkap fully vaksin kan. Sekarang pula kata kalau tak cukup 3 booster, maka dia dikira tak cukup. So itu semua polisi-polisi perubahan, community trials yang ada ni akan merujuklah kepada change of the disease determinant, akan perubahan kepada penyakit tu. Sama ada semakin bagus ke, semakin tak bagus ke dan sebagainya. So antara banyak-banyak ni ianya semua ditentukan oleh siapa? Ditentukan oleh kementerian sendirilah. Kalau di kesihatan ni, Kementerian Kesihatan yang akan tentukan dan mereka akan buatlah keputusan berdasarkan kajian-kajian yang telah mereka tahu dan mereka study. That's why kalau anda sebagai seorang student, saya galakkan anda selalu merujuk kepada NIH sebagai contoh, National Institute of Health. Anda merujuk kepada website KKM untuk faham pasal COVID ni dan bertanyakan kepada mereka dan tengok macam mana mereka punya jawapan sebab dari situ anda boleh belajar lah macam mana dia punya proses tu. Dia ada proses lah sebelum kita boleh buat clinical trial dan lain-lain.
Okay, so ada beberapa soalan tak berdasarkan slide ni? Slide ni agak signifikan untuk saya nak anda ingat sampai bila-bila sebab ini adalah fungsi ilmu yang kita belajar lah, iaitu epidemiological study design ni. Ini yang paling penting. Kalau anda faham yang ni, maka yang lain-lain insyaAllah anda akan faham lah. Okay, kemudian kita akan tengok contoh-contoh descriptive study. Ada yang saya dah terangkan tadi, mungkin saya skip je lah ya sebab benda tu senang ya. Dia akan digunakan untuk hypothesis generation, maksudnya nak generate hypothesis dia. Biasanya kita buat cross-sectional study ataupun descriptive study ni, yang mula-mula anda tengok ni, biasanya kita nak generate hypothesis. We want to get the idea, we want to see the patterns and also we want to see the survey information. So dia akan macam nak samalah dengan surveillance. Tetapi surveillance ni adalah proses di mana dia adalah melakukan proses pengumpulan data, melakukan proses correlation, kita akan gubal data tu dan kita akan tabulitkan data tu sebagai satu benda yang berinformasi untuk membuat sesuatu pengurusan di dalam penyakit. Dia lebih kurang samalah dengan return. Return ni kalau KKM antara kementerian-kementerian yang paling banyak buat return ni KKM semua benda nak di return ya. Tetapi hasil dia sebenarnya kena magnificent lah. Maknanya bila buat banyak return, maka banyaklah penyakit dapat dihalang. Tetapi adakah banyak return dan banyak penyakit tak menjadi tu, itu kita kena tanya keimanan masing-masing lah kan. Mungkin kita hantar je return banyak, tapi last kali ada apa-apa masalah, dia still go back to zero. So itu semua sebenarnya fungsi-fungsi return yang gagal ataupun surveillance yang gagal lah. Itu contoh, saya bagi isu saja. So ini adalah contoh-contoh descriptive study. Kemudian kita akan pergi yang pertama, iaitu cross-sectional study. Cross-sectional study ni adalah satu kajian di mana kita akan adakan kajian tu dalam populasi. Kajian tu kita akan ada dengan melihat kepada dua benda, iaitu disease dengan exposure. Disease dan exposure ni maknanya penyakit dan juga pendedahan. Kita nak melihat sesuatu risiko dan juga penyakit yang telah berlaku di dalam komuniti itu tadi. Thus, both exposure and disease status are recorded in the present. Maknanya kita tak tahu tau penyakit tu dia dapat bila, tapi yang pasti kita tahu itulah dia sekarang ini dan itulah dia punya penyakit. Contoh nanti anda akan tengoklah lepas ni kita ada penyakit dan kita ada risiko. Tapi kita tak tahu adakah risiko ini yang menyumbang kepada penyakit itu. Kita tak boleh nak tahu sebab kita hanya tengok pada hari ini. Contoh macam saya tanya awak kan, adakah anda sihat hari ini? Anda kata anda sesama. Dan saya tanya pula adakah kualiti udara di dalam anda punya asrama adalah bagus ataupun tidak. Anda pun tanya, bagi tahulah bagus atau tak bagus. So apa yang saya dapat adalah relatif kepada apa yang ada sekarang. Dan awak dapat sesama adakah disebabkan oleh awak punya bilik ataupun awak dapat sesama sebab awak stay dekat bilik kawan, itu kita tak tahu. Sebab itu adalah non-causal. Non-causal maknanya bukan penyebab yang kita boleh linkkan. Tapi dia hanya boleh tengok secara relatif. Itu adalah cross-sectional study. Contoh, kalau kita nak buat cross-sectional study ni, kita akan ada 4 perkara ni, ABCD ni. Kita ada populasi yang besar, contoh LKKM Sungai Buloh. Kemudian kita ada sampel, kita akan ambil sub maknanya sebahagian lah yang akan represent kepada siapakah yang ada di Sungai Buloh. Contoh kalau kita nak buat kajian mengenai LKKM Sungai Buloh, maka kita kena ambil lah pelbagai program yang berbeza-beza. Kita kena ambil sub-sub dia Macam tadi saya kata, saya nak kaji tentang rhinosinusitis lah contoh, ataupun mucosal effect towards the staying inside the asrama kan, dengan air quality contoh. So saya punya sampel mesti datang daripada PPKP dan juga selain program PPKP sebab dia adalah sampel, representative samples coming from different type of people who are representing the population. So dalam populasi LKKM Sungai Buloh. So kita akan ada beberapa kumpulan iaitu exposed cases, exposed non-cases. Exposed cases ni maksudnya orang yang terdedah dan dia dia ada penyakit yang saya maksudkan tadi sebagai contoh. Sesama lah, kita ambil senang contoh sesama, dan itulah dia punya cases, dan expose dia adalah kualiti udara dekat dalam dia punya bilik sama ada kualiti udara dia baik ataupun tak baik. Macam mana nak tentukan kualiti baik dan tak baik? Mungkin kita buat monitoring ataupun kita buat checklist ataupun kita buat investigation assessment. Kemudian kita ada kumpulan yang kedua dipanggil sebagai expose juga. Kita akan ada 2 grup lah, maknanya grup kualiti udara yang baik, kualiti udara yang tak baik, dan kita pun akan ada 2 jenis possibility, iaitu orang yang sakit dan orang yang tak sakit, ataupun orang yang ada sesama flu ataupun orang yang tak ada flu contoh. So kita ada non-expose, maksudnya bilik dia bagus, okey, tapi dia ada flu. Kemudian kita ada bilik yang tak bagus dan dia tak ada flu. Okey. Ini contoh macam mana kita nak buat cross-sectional study. Dia mesti start dengan expose cases dengan non-expose, dan dia mesti start dengan expose dengan non-expose dan cases dengan non-cases. So istilah-istilah ni anda kena ingatlah sama jugalah macam eat, ill ataupun not eat, ill, macam tu. Ill tu maksudnya sakit lah, ILL. Eat tu maksudnya makan lah, ataupun not eat, macam tu lah. Kadang-kadang istilah tu berubah-ubah bila anda jawab dalam soalan exam. Penggubal kadang-kadang menggunakan istilah-istilah ni untuk
memaklumkanlah tentang perkara-perkara berkenaan. So maksudnya still sama. So ini contoh macam mana kita nak buat cross sectional study dalam bentuk grafik. Okay, saya mohon maaf B ni dia dah terlari sikit, sepatutnya B ni dekat sini. So kat sini kalau kita tengok kita ada dua jenis exposure, yes or no. Kemudian kita ada disease status, yes or no. So macam anda boleh bayangkan lah, tadi saya dah bagi tahu kan sakit tak sakit. Samalah juga dengan disease status, yes or no. Kemudian kita akan ada all this A, B, C, D dan juga N lah. N ni represent total. So bila anda belajar epidemiologi ni, anda kena tahu cross sectional pakai yang mana, cohort pakai yang mana, sebab itu akan establish your understanding of the risk interpretation. Okay, so kita akan gunakan bila cross sectional study ni. Dalam topik 12 ni, anda akan ada 3 objektif utama yang anda kena faham. Pertama, anda kena faham jenis-jenis tadi. Yang kedua, anda kena tahu penggunaan risiko, nilai risiko dia sama ada prevalence odds ratio, relative risk. Dia ada beberapa jenis penilaian risiko lah berdasarkan jadual ni tadi. Dan yang ketiga adalah anda boleh membuat perbincangan, kajian yang macam mana sesuai untuk dijalankan di PKD, di KK dan lain-lain lah. Dan penggunaan-penggunaan itu 3 objektif utama ni. Bila masa nak pakai, kelebihan, kekurangan, itu adalah objektif nombor 3. Objektif nombor 2 adalah anda kena tahu bila nak pakai dia punya risiko, RR, OR, POR dan lain-lain. Dan yang paling utama adalah anda punya jenis-jenis kajian. So itu objektif dia. So users, bila masa kita nak pakai cross sectional study, biasanya kita nak tengok certain event ataupun certain objective and related to the certain disease. Yang ini berlaku disebabkan oleh limited resources lah. Contoh kita ada secondary data. Secondary data tu kita ada data-data pesakit ataupun data-data community, dan kita ada exposure dalam a very limited exposure kind of link. So kita hanya boleh speculate lah ataupun membuat andaian-andaian sendiri. Itu sebab kita pakai cross sectional study. So dia akan lebih penting kepada planning. Planning macam mana kita nak organize sesuatu event, macam mana kita nak organize sesuatu intervention, macam mana kita nak buat satu-satu determination kepada kita punya medical facilities ataupun strategi yang kita nak buat dalam health promotion. So itu semua akan ada dalam cross sectional study. Kemudian kita juga nak generate new etiology. So etiology ni tak lain tak bukan adalah lebih kepada nak tahu penyakit tu berpunca daripada mana. Yang macam saya bagi contoh Zika virus tu lah. Okay? Dan kita nak membuat penilaian. Kita nak tengok kalau dengan kita memastikan setiap bilik di dalam asrama tu dibuat disinfeksi, adakah flu ni berkurang contoh. Itulah kita panggil sebagai evaluation. Kita nak membuat penilaian kepada sesuatu aktiviti ataupun kawalan yang telah kita buat. Yang ini kadang-kadang kita gagal lah. Gagal di sini bermaksud kadang-kadang kesihatan persekitaran ni, minta maaf cakap kita buat je, tapi kita jarang kita evaluate, kita nilai balik. Sepatutnya kita kena nilai tindakan dan kawalan yang telah kita buat tu sama ada bertepatan ataupun tidak bertepatan. Kemudian kita akan tengok juga establish baseline data. Yang ni biasanya kita buat sambil-sambil. Contoh macam tadi saya kata saya buat flu kan. Saya buat kajian flu dan air quality. So indirectly saya dah ada data mengenai air quality di dalam asrama, dan saya ada data mengenai flu. Berapa banyak orang yang prevalence. Secara prevalence ni berapa ramai orang yang ada flu dekat asrama college ni. Provide information and prevalence disease with outcome to the certain occupation. So yang ini adalah sangat spesifik kepada aplikasi occupational health lah. Yang ini biasanya kita akan guna. Wan Fatimah ada soalan, silakan. Sir, yang baseline data tu kan saya tak faham. Boleh tak Sir explain balik? Okay, baseline data ni bermaksud apabila kita Contoh dia? membuat cross-sectional study, bila anda buat je cross-sectional study, indirectly anda akan dapat baseline data. Faham tak? Contoh macam saya nak kata tadi, saya nak buat kajian pasal flu kan. Saya buat kajian saya macam mana, saya hantar survey dekat awak akan ada checklist, awak kena tulis checklist tu, awak akan bagi markah checklist tentang awak punya persekitaran dalaman di dalam bilik asrama. Kemudian awak akan ada satu lagi borang questionnaire untuk jawab mengenai awak punya health symptom contoh. So indirectly saya dah dapatlah baseline data awak, faham tak? Data yang mengenai penghuni di dalam asrama LKKM. Itu dipanggil sebagai baseline data tadi. Dan saya pun dah tahu secara umum tentang baseline quality asrama awak ataupun bilik awak menginap lah. Itu yang dipanggil sebagai baseline tadi. Faham tak? Itu baru contoh yang paling simple. So kalau awak fikirkan dari segi community pun sama. Maknanya kalau contoh awak buat prevalence tadi ni, awak akan tanyakan survey. So indirectly survey itu tadi dah jadi baseline data. Jadi baseline ni maksudnya dia punya tanda aras. Maknanya saya dah tahulah pada tahun 2022 kita telah ada satu eksperimen ataupun kita telah buat satu kajian pemerhatian, dan kita dapati kebanyakan LKKM student yang duduk di asrama mempunyai flu lebih kurang 40%. So 40% tu adalah baseline.
So Oh, kalau ada orang kiranya indikator lah sir. Contohnya ya, macam katakanlah kalau kita nak tahu kalau kita nak compare untuk kes keracunan pada tahun 2019, kita akan refer kepada 2018. Indikator dia nak tahu naik ke turun. Isn't it betul tak? betul. Cuma tak berapa sesuai contoh awak bagi tadi kerana dia biasanya bukan untuk data-data yang memang dah establish. Macam football apa semua ni dia dah ada surveillance dia tau. Biasanya baseline ni adalah lebih merujuk kepada benda-benda baru. Benda-benda baru yang awak buat. Contoh macam tadilah saya bagi contoh, saya tahu bahawa kajian tu tak ada lagi orang buat. So saya saja je nak buat, saya pakai satu checklist, saya suruh student key in sendiri mengenai flu. Kemudian saya suruh dia orang nilai sendiri kualiti udara dalam bilik dia orang sendiri. Maksudnya dia orang mempunyai persepsi je lah. Adakah kipas bagus, adakah bilik tu bergabung, adakah tingkap boleh dibuka, adakah anda rasa selesa, contohlah. So setiap satu respon yang diberi oleh orang ni tadi menjadi database lah, menjadi satu kayu ukur. Itu sebab dia. Tapi yang macam contoh awak kata penyakit bawaan makanan tadi 40% dan 20%, yes itu betul. Cuma biasanya kita tak pakai cross-sectional study ni. Kita akan pakai yang nombor 2 kejap lagi kita akan bincang, iaitu case control. Sebab yang cross-sectional ni adalah sangat superficial, sangat robust lah. Dia dibuat untuk membuat penilaian secara robust. Robust ni maknanya macam nak cepat je. Nak tengok dia punya output secara normal dulu. Macam contohlah bila saya dah tahu kan, katakan bila saya buat survey tu tadi, saya dapati 80% dapat flu. Dan daripada 80% dapat flu ni tadi, markah dia orang punya scoring untuk kesihatan di dalam bilik itu tadi, contohlah markah 1 sampai 10, majoriti tanda 4. So saya tahulah memang ada masalah flu dan memang ada masalah udara. So saya akan kaji dengan lebih mendalam. So kajian yang lebih mendalam tu akan pergi kepada step yang nombor 2. Yang ini yang paling halus lah, paling rendah sekali. So dia boleh digunakan untuk baseline macam kayu ukur. So macam yang awak cadangkan kajian penyakit, sama ada dia dapat sakit perut ke tidak tu ataupun penyakit berkaitan dengan makanan tadi, dia dah lebih pada case control, dia dah level yang tinggi sikit daripada yang level ni. Itu saya punya jawapan. Saya harap jelas lah ya. Okey, kemudian kita ada contoh dia punya penggunaan. Ni contoh condition that are Sir, microphone. Sir tak on mic. Hello. Boleh tak? Okey. Okey, sir. Okey, sir, dengar sir. Saya sambung Tadi salah satu contoh kita KKM memang banyak ambil data orang. Kita banyak ambil data orang. Bila kita ambil data orang, nak masuk klinik kita ambil data, sebelum jumpa doktor kena ambil data, banyak data kita ambil tapi kadang-kadang data tu hanya sebagai screening. Kita tak gunakan data itu sebagai data yang kita boleh gunakan untuk tujuan buat prediction dan lain-lain lah. Itu contoh. So boleh tak nak guna? Boleh. Nanti awak kena collaborate dengan KK lah kalau awak nak pakai kan. Contoh nak tengok satu hari 100 ke 1000 orang masuk ke klinik kesihatan, macam mana status health dia, contoh secara superficial lah. Ini contoh. That's why saya rasa kesihatan persekitaran ni adalah satu bidang yang sangat luas, yang patutnya kena venture lagi lah. Tak kisahlah sama ada communicable disease ke non-communicable disease, sebab data tu dah memang ada dekat KK. Cuma sekarang ni kadang-kadang kita ada failure to understand the use of the data so that we can do a lot of things to develop a very comprehensive healthcare services kepada masyarakat. Contoh kat bawah tu relative frequent disease that have long duration. Contohnya kita akan prolong tengok hari-hari. Kadang-kadang penyakit-penyakit ni dia dah ada indikator, dan kadang-kadang indikator ni untuk orang medical, of course dia akan treat urgently on the basis of that. Tapi orang epidemiologi ni sepatutnya melihat daripada aspek macam mana benda ni boleh trigger, macam mana benda ni boleh jadi. Benda-benda macam tu. Ini baru kita cerita benda-benda yang orang datang ke KK tau. Kalau ada orang yang sakit tapi tak nak datang, so kita lost the information with regard to the exposure and risk tadi tu. Ini contohlah benda-benda ni. Contoh macam asma kan. Asma ni jarang orang pergi untuk buat screening asma. Biasanya dia akan pergi bila ada problem. Orang akan pergi KK bila ada problem. Sedangkan sepatutnya screening asma ni perlu ada masa budak-budak nak masuk sekolah lagi. Kita panggil sebagai healthcare child assessment lah. Macam kita nak masuk kerja kan kita ada services kan yang dibuat oleh ni. Tapi saya faham pihak sekolah ada sekolah punya ni kan, macam KK dia ada tim sekolah lah, tapi tim sekolah tu dia cover sampai semua aspek ataupun tidak, kita tak pasti lah. Tapi basically dia mesti dipantau dan dilihat. Contoh nanti awak akan belajar kejap lagi cohort, macam mana budak-budak ni tadi, contohlah budak tu tak ada masalah paru-paru, tapi satu masa nanti dia dapat
kanser baru-baru. So kita tak tahu dia dapat kanser tu macam mana, sedangkan masa dia budak tu, dia tak dapat apa-apa kanser tu. Dia tak ada apa-apa kanser risk pun, mak bapak dia tak isap ukuk, dia tak duduk dekat kawasan yang ada risiko-risiko yang berkaitan, tetapi macam mana dia dapat kanser. So itulah fungsi kita akan ada cross-section ni, cross-section study ni. Kita akan start dengan descriptive statistik, kita akan start dengan descriptive data. Daripada descriptive data kita akan follow up, frequent follow up. Kadang-kadang kat Malaysia ni kita mungkin ada kurang lah follow up. Sebab kita punya data services tu perlu diperbaiki lagi lah daripada masa ke masa. Okay, kita sambung sikit lagi. Example, ni contoh. Obesity is risk factor for the knee osteoarthritis. Obesity adalah orang yang berberat badan lebih. Osteoarthritis ni maksudnya dia punya lutut lah, lutut sakit. Arthritis ni macam sakit lah, gawat pun adalah arthritis. Sebagai contoh lah. So kita ada contoh 100 orang yang tua yang duduk dekat retirement condominium. Contoh okay. Terus kita nak tahu, adakah obesity ataupun berat badan lebih ni merupakan risiko kepada osteoarthritis. Ini yang dipanggil sebagai cross-section study. Kemudian kita pun buat kajian ataupun orang berkenaan ni buat kajian. Dia akan tengok medical exam. Medical exam ni maknanya dia buat medical examination dan juga dia buat x-ray lah untuk tengok sama ada orang tu being diagnosed as osteoarthritis ataupun tidak. So, kita akan tengok lah. Ini contoh, 40 orang osteoarthritis dan mereka ni adalah obesity. 20 orang ada osteoarthritis tapi dia tak obese, maknanya dia skinny, dia tak gemuk. Kemudian yang ini kita tengok tak ada, tapi dia adalah obese. Kemudian ini kita tengok, ini contoh kita kumpulkan data untuk purpose of cross-sectional study. Kemudian kalau kita nak kira prevalence, ni semua anda kena tahulah, tidak anda kena tahu. So, yang seterusnya anda akan tengok di sini, prevalence of osteoarthritis. So, kita boleh nampaklah prevalence adalah 40 kali dengan 50. Mana dalam 40 ni? 40 ni adalah jumlah orang yang dapat positif osteoarthritis. Iaitu 40 orang lah. Okay. 40 orang yang dapat osteoarthritis against dengan 50 orang yang total of the obese subject. Ini adalah prevalence among obese. Yang ini adalah prevalence among non-obese. Okay. Obese 40, 0.8 dan non-obese adalah 0.4. So prevalence ratio, ini salah satu calculation lah yang penting dalam risiko. Prevalence ratio adalah 2.0. Maknanya bila prevalence ratio ni lagi tinggi, maka dia menunjukkan satu benda yang berkonsepkan magnitude lah. Ini magnitude kepada penyakit yang berkaitan. So kalau tengok obese 0.8, non-obese 0.4, bila kita cari dia punya ratio, kita dapat 2. Okey, kemudian kita tengok cross-section study ni ada satu kelemahan. Sebab dia punya interpretasi dia seperti berikutlah. Yang dua tadi adalah obese are 2 times more likely. Maknanya orang yang mempunyai kegemukan mempunyai 2 kali ganda keboleh jadian. That's why kita panggil sebagai more likely. More likely kita tak akan kata memang kalau ni 2 kali ganda lah awak dapat ni. Tak ada. Kita hanya boleh cakap 2 times more likely. Maknanya berkemungkinan. Dia benda-benda yang kita unsure sebab design dia tu tak kuat. Dan kita unsure. So kita boleh kata siapa-siapa yang mendapat gemuk, dia mempunyai kemungkinan mendapat osteoarthritis itu 2 kali. Macam tu. Cuma dia ada isu lah. Kat sini kalau anda tengok ada warna merah ni. Siapa yang datang dulu? Adakah orang itu obese baru dapat osteoarthritis ataupun orang itu dah memang ada osteoarthritis dah pun. That's why dia tak boleh jalan, kemudian dia makan banyak, dia gemuk. So mana satu yang datang? Yang ini dipanggil chicken and egg situation. Itulah kelemahan cross-section tadi. Kita tak tahu. Kalau dia nak kata osteoarthritis penyebab dia dapat, kalau dia obese, sebab dia obese lah dia dapat osteoarthritis, mustahil lah juga sebab ada mungkin orang dapat osteoarthritis, that's why kaki dia tak boleh nak bergerak, dia tak boleh nak jalan, that's why dia duduk, dia tak boleh nak physically active dan dia dapat obese. So nampak tak? So mana datang dulu kita pun tak tahu. So, itu yang kelemahan yang pertama lah bagi cross-sectional tadi. Okey, ini adalah advantages dan disadvantages ataupun kelemahan dan kekurangan dia. Pertama adalah program planning. Program planning ni sangat penting lah, sangat cepat. Kita boleh buat secara pantas. Murah memang murah. Cross-sectional study ni boleh dibuat anytime, anywhere dan memerlukan kefahaman teknikal yang agak mudah lah kan. Macam tadi kan, contoh saya boleh tahu dah berapa orang yang flu dan dalam masa yang sama, macam mana kualiti udara dia. So, saya boleh nampak prevalence ratio dia. So, prevalence ratio ni membantu kita menceritakan mengenai magnitude. Tetapi magnitude ini adalah magnitude anggaran ataupun magnitude likely lah, most likely means that possible to get or not get lah. Okay, they can differentiate between population. Maknanya macam tadi kan, so saya boleh cuba dekat populasi orang tua. Saya boleh buat juga dekat populasi orang tak tua kan, ataupun kita panggil sebagai non-pensioner, orang yang sedang bekerja lah, active worker. Ataupun kita boleh generate new hypothesis. So dari situ juga kita akan collect data-data lain kan. Contohnya data jantina, contohnya data occupation, dulu kerja apa sampai dapat osteoarthritis. So itu adalah contoh advantages and disadvantages.
Kemudian kita ada lagi yang dipanggil sebagai tak bagus. Yang tak bagus kita tak tahu siapa datang dulu dan apa penyebabnya. Kita tadi kan kita just ambil je 50 orang yang ada osteoarthritis, ada lebih kurang 60 orang betul? Ada 60 orang kan. So, daripada 60 orang yang ada osteoarthritis ni, kita tahu yang mereka ni ada osteoarthritis, tapi kita tak tahu dapat dari mana. Adakah sebab occupation ke, sebab sports ke, dan sebab injury accident ke, road traffic accident ke, benda-benda macam tu. So no temporality maksudnya dia tidak ada garis masa. Kita tak tahu. Temporal bermaksud masa. Kita tak tahu masa tu. Time ni maksudnya time lah. Time basis. Kita tak tahu dia dapat bila. Kita tak tahu masa bila dia dapat. Adakah ini daripada beranak lagi, daripada kecil lagi dia dah ada arthritis dah pun. Cuma dia akan develop masa dia dah tua. Prevalence more survival. So ini maksudnya orang kata kalau ada penyakit yang anda tengok, so dia sepatutnya dah mati. Kalau penyakit ni menyebabkan kematian lah, kanser contoh. Tapi dia tak mati sebab dia punya survivability ataupun survival rate dia tinggi. Benda ni akan menyebabkan kita salah interpret lah. Kita akan nampak dia sihat sedangkan benda tu adalah burden kepada kementerian contoh. Rare event, a problem. So yang ini kalau untuk event-event yang pelik, tak sesuai. Contoh macam keracunan makanan dekat orang yang pergi makan dekat catering. Ini tak boleh. Susah nak buat kalau event yang pelik-pelik. Jadi kalau benda yang sama, yang normal, okey. Tapi kalau start event-event yang pelik, maka kita perlu buat kajian-kajian yang lebih spesifik. Seperti case control lah, kejap-kejap nak akan belajar. Okay, quickly emerging disease problem. So, dia masalah dia sebab dia disease ni, dia punya spektrum dia boleh berubah mengikut kepada demografi, mengikut kepada external factor, environmental factor yang terlibat lah dalam community. Okay, so antara bias yang paling utama apabila kita cerita tentang cross-section study ni dipanggil sebagai Neyman bias. Long lasting and mild disease. Maknanya penyakit tu ada, tapi penyakit tu sentiasa dia ada disebabkan oleh Neyman bias ni lah. So dia likely to be found on the survey because people live longer. Ini contoh yang berlaku, cabaran yang berlaku di dalam negara-negara yang sedang membangun dan negara maju. Terutama apabila dia punya kadar survivability dan juga dia punya healthcare services dia meningkat. Contoh macam Jepun. Dia ada masalah orang tu banyak sebab nak mati tu lambat. So dia punya fatality rate tu sangat rendah. Orang punya conscious kepada kesihatan sangat tinggi. Jadi penyakit tu susah nak establish disebabkan apa? Sebab dia punya cause and effect tu tak jelas. Sebab ada banyak orang survive. Sama juga macam kat Malaysia kan. Dulu kita tahu ada umur sekian baru meninggal. Sekarang orang Malaysia kira boleh kata banyak yang usia panjang lah kan. Banyak boleh buat ibadat. Kan. Itu contoh Neyman bias lah. Dia akan terlibat dalam anda punya kajian. Alright, so ini yang kedua. Kalau saya pergi yang kedua, saya nak tanya tu. Ada beberapa soalan tak? Asal yang pertama, case control. Apa cross-sectional? So untuk case control, lepas ni eksperimental, lepas tu cohort, dia akan sama je. Awak akan faham dulu macam mana dia punya kaedah penggunaan dia. Lepas tu apakah dia punya risiko yang terlibat, RR ke, prevalence ratio ke, apa benda tu. Kemudian anda akan terus fokus kepada dia punya advantages dan disadvantages. Itulah dia punya fokus yang kita nak belajar. Tak ada soalan Kalau ada soalan boleh tanya dekat chat kalau siapa yang segan nak cakap. Okay, case control study sama juga kita sebut tadi. Dia adalah kajian juga, kajian epidemiologi berkonsepkan observation tetapi dia dalam konteks analytical ataupun kajian yang berkontekskan kita nak mengukur hipotesis. Okay. So dia akan bermula dengan apa yang dipanggil sebagai populasi. Tapi daripada populasi ini kita akan cari penyakit dan juga orang yang tak sakit. Dan contoh paling senang kita buat foodborne and waterborne disease population lah. Anda pergi kepada satu sekolah asrama. Sekolah asrama tu ada orang yang namanya keracunan. So, kita akan cari siapakah yang keracunan makanan tu. So keracunan makanan tu akan dikatakan khusus. Siapa yang duduk asrama juga, dia makan juga dekat kantin ataupun asrama tu tadi. Tetapi dia tak dapat jadi sakit. Dia tak masuk hospital. Dia masih lagi kat asrama. Okey, boleh tanya sakit tu? Tak, minta. Tak. Makan semua. Bedal je semua. Tapi dia tak sakit. Itu dipanggil sebagai kontrol lah. Orang yang dikawal. Okey, ini dia punya konsep. So, bila mana kita nak pakai case control dan bila mana kita nak pakai cohort. Anda kena ingat cohort ni nanti anda akan ada sikit lah bila anda cerita pasal cohort ni. Tapi saya akan cerita apa benda tu. Sekejap lagi. Tapi konsepnya kita akan ada case, kita akan ada control. Kita mulakan dengan case dan kita mulakan dengan control. Okay, kalau aplikasi dia adalah food tadi, mungkin anda dah senang faham. Okay, macam mana Encik Syazwan nak gunakan aplikasi udara ni tadi dekat asrama untuk case control. Saya akan mulakan macam ni. Saya akan cari dulu siapa yang ada penyakit flu. So, saya akan mulakan dengan siapa yang ada sakit flu dan saya akan cari kumpulan kawalan yang tidak ada sakit flu tapi dalam populasi yang sama.
Kemudian daripada mereka yang sakit flu ni tadi, saya akan monitor dia punya kualiti udara untuk tahu sama ada kualiti udara dia baik atau tak baik. Dan untuk orang yang saya punya kawalan ni tadi pun sama, saya akan tengok kualiti udara dia baik ataupun tidak baik. Itu yang sama juga ditunjukkan pada grafik ini. Di mana kita ada cases dan kita ada control, di mana kita akan tengok dia punya expose level and also non-expose level. Expose ni biasanya orang tu dapatlah benda tu dan orang tu tak dapat. So kalau dalam air quality dalam bidang saya, contoh air quality, expose di sini bermaksud orang ini terdedah kepada kualiti udara yang jenis tak bagus. So non-expose maksudnya kualiti udara yang bagus. Ataupun vice versa, yang terbalik lah, yang ikut parameter yang berkaitan. Kemudian kalau control pula, sama juga, dia akan measure benda yang sama. Kecukupan cahaya, tak cukup cahaya. So kalau cahaya cukup, kita panggil not expose lah. Kalau kita kata cahaya tak cukup, kita kata expose. Itu contoh lah, kalau anda buat pasal TV, dan nak kaitkan dengan ventilation dan lain-lain, itu adalah dia punya cahaya. Boleh dengar tak? Jelas tak? Boleh jelas tak? Boleh sir. Tak ada dengar noise sangat Saya kat Ada sir, clear sir. Ada sikit tapi okey je. Okey je alright. Sorry lah kalau ada noise background. Sebab saya bukan dalam studio saya dekat office lah. Alright, so odd ratio. So odd ratio ni adalah measures of the odd of the exposure of the cases compared to the control. So odd ratio adalah salah satu daripada komponen yang penting dalam kita nak membuat penilaian kepada case control. So ini yang pertama, anda kena ingat. Bila kata odd ratio, dia mesti pasal case control. Dia tidak ada odd ratio kepada kajian cohort. Kajian cohort dia akan panggil relative risk. Saya ulang, odd ratio ni adalah satu penilaian risiko. Indices yang merujuk kepada risiko probability berlakunya kejadian penyakit terhadap sesuatu pendedahan. Okay? Kalau anda tengok kat sini, OR is actually the odds of exposed for, maknanya orang yang terdedah. Odd ni maksudnya bila macam magnitude lah juga. Magnitude orang yang terdedah itu over the cases of odd of the exposure for control. Bahagikan dengan jumlah orang yang terdedah terhadap kawalan. So ini contoh. P bagikan dengan 1 tolak P. Dia punya cara senangnya. P tu bermaksud berapa banyak dia punya proportion. 1 tu maksudnya 100% lah. P tu maksudnya dia punya proportion. 20% ke 30% ke. Itu yang kita akan tengok. Contoh dia akan ada dalam notan. Ini contoh. Kita ada case dan kita ada control. So kita akan fokus kepada case dan kita akan fokus kepada control. Kita akan talk about the calculation of the OR based on the cases and also based on the control. Sedangkan nanti masa dalam kajian yang kita akan cerita sekejap lagi adalah cohort, kita akan more fokus on the exposure. So sekarang nampak kita akan fokus kepada disease itu sendiri, sama ada case ataupun control yang telah dicolorkan tu. So kita akan cakap dalam soal apa? Kita akan cakap dalam soal probability. Ini yang wujudnya apa yang dipanggil sebagai AC. AC ini adalah A bahagikan dengan C, iaitu A bahagi dengan C ini dapat daripada A bahagi dengan A tambah C bahagikan dengan C bahagi dengan A tambah C. So mana dapat AC ni? That's why awak kena susun A, B, C, D. So awak dah tahu A tambah C adalah yang ni. B tambah D adalah ni. Awak tengok tidak ada total di sebelah exposure. Tak ada kena-mengena dekat sini. So bila kata kajian case control, kita akan fokus kepada disease status. Saya ulang, case control, nama pun case, so dia akan berkaitan dengan penyakit tu sendiri. So kita akan cerita magnitude penyakit yang berdasarkan dia punya case dan kita bandingkan dengan magnitude mereka yang bukan case. Berdasarkan jumlah mereka itu. So contoh kalau kata case, jumlah dia adalah A bahagikan dengan jumlah yang namanya kategori cases. Mereka yang tidak sakit di kalangan jumlah yang tidak sakit. Okey, ini contoh. Number of exposed cases A bagikan dengan A campur C, saya jelas. Yang ini adalah C bagikan dengan A campur C. So yang ini, C ni adalah merujuk kepada apa? C merujuk kepada mereka yang dalam kumpulan itu tidak, tetapi mereka yang tidak terdedah. So ini adalah C. So ini adalah A. So apa yang diceritakan sini? Probability of being exposed. Maksudnya kebarang kalian untuk terdedah di dalam kumpulan kes. Dan kebarang kalian untuk mereka yang tidak terdedah kepada cases. Okay, so odd ratio ataupun odd of the exposed for the cases is as follows lah. Maknanya kita akan ambil A bagi dengan A campur C bagi dengan AC bagi dengan A tambah C. Of course lah, CAC dengan AC ni, A tambah C ni akan cancel out. So secara mudahnya awak nak tahu odd untuk cases. Berapakah odd untuk cases for this one? A bagi dengan C. Itu adalah odd. Odd adalah possibility untuk kumpulan case adalah A bagi dengan C. Jadi sepatutnya A bagi dengan A campur C bahagikan dengan C bagi dengan C bagi dengan A tambah C.
tapi dia dah been cancel out, automatic lah. Kita dah, yang ini bagi dengan ni, satu lah, tak ada masalah. Yang tinggal adalah A dengan C. Itu adalah dipanggil sebagai out untuk exposure. Out untuk exposure. Nampak out untuk exposure di dalam kumpulan cases. Inilah dia punya cara dia, iaitu A bagi dengan C. Kemudian kita tengok pula outs of the exposure untuk kumpulan kawalan. Out ni dia punya probability to get influence with the disease. Sama juga B bagi dengan BD. Yang ini pun sama juga, D bagi dengan BD. Tengok color yang sama, D bagi dengan BD, D bagi dengan BD. So dia punya, nak faham dia senang je. Macam mana dia punya out of exposure, of course, B bagi dengan D. Sebab dia akan being cancel out. Dia sama je macam tadi. B dengan D ni akan being cancel out. So kat sini istilah-istilah ni awak kena faham lah. Probability of being exposed in a control, probability of not being exposed in a control. So macam mana kita nak tahu adakah dia case ataupun adakah dia control, adalah kita tengok kepada out of exposure. Nampak out of exposure cases, out of exposure control. Out of exposure cases akan cerita pasal A dengan C, dan out of the exposure untuk control akan cerita dengan B dengan D. So ini istilah penggunaan kita panggil alpha lah, alphabetical punya understanding. So lebih nampak nanti bila anda cerita dengan menggunakan nombor. So calculation dia senang je lah. Anda boleh nampak kat sini jumlah of the control, yang tadi adalah jumlah of the cases. Okay, so dia tengok ikut column, ikut column. Sama ada you are talking about cases ataupun you are talking about control. Out of exposure, out of exposure. Kemudian out of ratio ni, ataupun kita panggil out ratio, adalah pula the out of exposure for the cases divided by the out of exposure for control. So dengan kata lain, kita akan bahagikan teruslah AC bagi dengan BD. AC ni dapat kat mana? Yang ini dapat di kalangan kumpulan cases. Yang ini dapat kat mana? Dapat kat kumpulan control. So that's why anda akan nampak ini adalah cases AC, dan ini adalah kumpulan control iaitu BD. So anda bahagikan AC tadi dengan BD. So anda akan dapatlah apa yang dipanggil sebagai out ratio. Okey, so sekejap saya nak edit sikit. Kat sini ada gangguan ni, jika anda tak nampak ni tadi. Okey, saya cuba alihkan ni. Okey. So dia adalah AD bahagikan dengan BC. So kalau zaman saya belajar dulu nak senang faham, kalau case control ni adalah ADBC lah. ADBC maksudnya A kalikan dengan D bahagikan dengan BC. So mana dapat ADBC ni? Kita kena susun benda tu dekat dalam table lah, ABCD tu, kita terus. Ini formula, macam last formula lah. Ini kalau nak cerakinkan A bagi dengan C, bagi dengan B, bagi dengan D. So macam ni nak dapat A ni tadi. A adalah A bagi dengan C, A campur dengan C. So macam mana dapat C? C adalah C bahagikan dengan C campur A. So A bagikan dengan A campur C, bagikan dengan C bagi dengan A campur C. So kita cancel out everything, dapat AC. Macam tu. Awak akan tengok balik lah nota yang telah ada dalam saya punya slide. InsyaAllah awak akan faham. So untuk lebih mudah, maka mari kita tengok contoh nak kira. Contoh nak kira ni akan lebih nampak jelas lah kepada aplikasi kita. So bila kita nak cerita out ratio, so tadi anda dah belajar mula-mula prevalence ratio. Itu cross-section tadi. Sekarang ni kita nak fokus kepada out ratio pula. Itu kita ada bilangan orang yang namanya CHD. CHD ni adalah chronic heart disease dengan no chronic heart disease, smoker dengan non-smoker. 112, 136, bla bla bla, anda boleh tengok. So kalau anda nak tahu OR, paling senang, anda kira je AD bahagikan dengan BC. Anda ikut ini, AD bagi dengan BC, anda terus dapat OR. Tapi saya tak advise anda buat demikian, sebab anda akan lost nanti bila menjawab soalan, anda akan lost. Sebab dia akan tanya probability of the exposure for the cases, probability of the exposure for the control. So yang itu awak akan lost, sebab awak tak tahu lah macam mana nak kira. That's why awak kena kira satu-satu. Melainkan memang soalan tu, okey tak saya punya soalan? Tak tahu ada error. Yang saya tengok punya robot lah. Okay, sir. Okey. So kalau nak senang ataupun secara robust, awak akan terus fikir kepada AD bagi dengan BC lah. So awak akan dapat 1.6. So it is an unbiased study, or the OR is good estimate of the relative risk. Maknanya kalau kajian tu awak rasa dia tak berlaku bias, maka dia samalah macam seolah-olah apa yang berlaku dalam relative risk. Tapi of course relative risk nak kena dosis. Sebab relative risk ni RR ni akan merujuk kepada kita punya kajian yang dipanggil sebagai cohort. RR ni juga awak belajar dalam environmental assessment, yang itu dipanggil sebagai risk rating. Itu cerita lain pula. Jangan samakan yang ini panggil relative risk, yang ini dipanggil out ratio.
penilaian risiko dalam konteks epidemiologi kajian kes. Okay. Cara nak interpret contoh, those who smoke, sesiapa yang merokok adalah 1.62 kali ganda lebih mempunyai probability, more likely, peluang, chances untuk ada CHD, chronic heart disease, dan those who do not smoke. Ini cara kita nak membuat interpretasi. Maksudnya apa yang kita dapat nilai tadi, kita akan kata berapa kali ganda awak akan dapat penyakit against kita yang tak membuat perkara berkenaan lah. So nanti dalam cohort, awak akan tengok cara dia punya interpretation ada sedikit berbeza. That's why awak kena jelas lah dulu apa itu prosesnya dalam cohort. Okay, cohort ni, case control ni akan ada masalah dia dekat sini sebab dia akan ada bias selection. Macam saya bagi contoh, kita pergi sekolah tadi, kita akan ada kumpulan case. Case tu yang ada dekat asrama, yang ada dekat sick bay, yang ada dekat dalam klinik, yang ada dekat hospital, yang tengah being hospitalized disebabkan oleh makan makanan yang tercemar di dalam asrama. Itu senang. Sebab kita nak select tu senang. Tetapi apabila berlaku masalah yang berkaitan dengan selection, nak pilih siapa tu tak ada. Ataupun orang tu dah berada di tempat lain. Macam sekolah ni senang sebab biasa cikgu akan hantar pakai kenderaan sekolah, semua akan pergi ke satu hospital yang spesifik, dia tak ada berpecah-pecah. Tapi kalau kes ni berlaku secara scattered, orang ni hantar kat klinik sini, klinik sana, so itu cabaran PKP lah yang anda kena fikirkan. So that's why itu yang pertama. Yang kedua adalah selection ni berlaku disebabkan oleh ada orang yang volunteer dengan drop out. Drop out ni maksudnya apa? Dia tak nak involve. Contohlah ada seorang budak dapat penyakit food poisoning ni, mak bapak dia tu ambil dia bawa balik kampung ke apa contoh kan. So itu drop out, kita tak tahu, kita tak dapat dia punya data dia. Sebab apa? Sebab dia anak orang VIP contohlah kan. Ini saya ambil contoh saja. So benda-benda ni adalah cabaran dalam memilih siapa yang nak jadi anda punya case. So kita ada bias yang sama seperti Lehman bias, seperti mana semua tahu tadi. Lehman bias bermaksud prolong. Ada orang tu dia punya sakit tu lama ataupun orang tu dia punya kerentanan tu tinggi. So kita tak boleh nak nampak cepat. Dan itu macam terlampau beza sangat antara satu orang dengan orang yang lain. Selain daripada itu, kita akan ada masalah information bias. Information bias bermaksud orang itu tak boleh nak ingat. Contoh kan, kita panggil sebagai recall bias, interview bias, loss of follow-up, misclassification bias. So bias ni akan ada dan saya akan cerita spesifik dalam kita punya topik yang akan datang lah, iaitu error management. Ya, soalan. Puan Fatimah. So yang tadi Bergson bias tu pasal apa? Okey, Bergson bias ni adalah Bergson adalah salah seorang epidemiologi lah yang mengkaji tentang kewujudan bias-bias ni dalam dia. Awak nak tahu macam mana bias-bias ni bertindak, tengok di dalam kategori apa. Kalau anda perasan kat sini, dia di dalam kategori selection. Selection bermaksud pemilihan. So pemilihan ni datang daripada siapa? Daripada PPKP. So macam mana boleh adanya Lehman bias? Macam mana boleh adanya Bergson bias? Ini semua adalah pemilihan kita. Kita yang pilih orang tu. Macam mana awak nak pilih orang tu case, macam mana awak nak pilih orang tu control. Kalau dalam kajian epidemiologi yang sepatutnya awak nak buat, kena buat betul-betul dan awak kena tahu bahawa pemilihan itu mestilah refer kepada, kalau kata outbreak antara benda yang paling penting adalah definisi case. Awak nak kena jelas definisi case tentang time, place dengan person. So ini dapat mengurangkan Lehman bias dengan Bergson bias. Bergson bias dengan Lehman bias ni pun sebenarnya adalah level yang agak tinggi lah untuk awak faham. Dia sebenarnya zaman awak belajar dekat degree lah. Lehman bias dengan Bergson ni lebih kurang sama lah. Dia berkaitan dengan apa yang dipanggil sebagai selection of population. Pemilihan-pemilihan orang dalam populasi kita. Itu dia punya masalah dia. So, yang penting sebenarnya cara nak kurangkan. So, cara nak kurangkan selection bias ni adalah dengan merujuk kepada anda punya sampling frame. Sampling frame akan ada kalau kajian case control ni anda nak buat, boleh. Akan ada jika anda ada sampling frame yang jelas. Itu adalah kelebihan bila anda buat kajian cohort. Kajian cohort mesti ada sampling frame. Tapi case control, dia tidak ada sampling frame yang jelas. Contohnya anda ada berapa orang yang makan, yang sakit. Berapa orang yang tak makan, sakit. Okay. Itu nanti kita akan bincangkan lah kejap lagi. So jelas Bergson bias dengan Lehman bias ni dia adalah sejenis selection bias jugalah. Yang lebih spesifik dia boleh rujuk kepada buku epidemiologi lah. Penerangan dia tu nanti awak confuse lah. Sebab dia nama orang ni, Bergson dengan Lehman ni nama orang. Dia menceritakan jenis-jenis bias ni sewaktu mereka punya penyelidikan dulu. Yang ada lagi nanti awak akan tengok Rickenham study lah apa benda. Ini semua istilah utama dalam epidemiologi. Okey, seterusnya information bias. Akan wujud information bias disebabkan oleh benda tu memang naturally occur disebabkan oleh ulang. Contoh recall bias. Ulang tak semua orang boleh ingat.
So macam mana nak elakkan recall bias yang berlaku di dalam anda punya penyiasatan penyakit terjangkit yang selalu berlaku di PKP tu. So, kalau anda tahu foodborne disease ni adalah benda yang orang perlu ingat apa yang dia makan. So macam mana nak kurangkan orang tu lupa apa yang dia makan, dan pastikan sekolah sediakan makanan berjadual. Dah tahu dah hari ni nak masak apa, esok nak masak apa. Jadi kita budak lupa pun kita tahu menu hari ni adalah menu yang ni. So recall ni biasanya terjadi disebabkan oleh responden lah. So, macam mana nak bantu responden untuk ingat apa yang dia makan. So kita kena tahu cara nak membuat probing. Cara kita tanya, itu dipanggil interview bias. Interview bias ni maksudnya cara kita tanya, adik makan apa? Adik makan ni tak? Adik makan ni tak? So dia belum sempat cakap lagi, kita dah tolong tanda dah apa yang dia nak makan. So itu akan lead to bias. Maknanya information tu tak tepat. Yang sebaik-baiknya adalah student tu sendiri mesti cakap. Okey, antara dia cakap dengan dia tulis, mana lagi betul? Dia mesti cakap dan kita yang tulis. Sebab apa yang dia tulis mungkin tak sama seperti mana yang dia faham. Itu teknik-teknik interview. Anda akan belajar dalam kawalan penyakit lah. Kalau anda tak belajar nanti, anda kena ingatkanlah kepada rakan-rakan saya untuk ajarkan macam mana nak buat probing, macam mana nak buat depth investigation, macam mana nak buat depth interview. Kena tanya. Memang kadang-kadang awak akan argue dengan saya, banyak PKP tu pernah argue dengan saya. Kalau nak buat benda-benda macam ni, cik, banyak masa terbuang. Sebenarnya itulah kerja. Itulah kerja awak. Kerja awak kena banyak buat investigation. Yang akan buat investigation ni untuk tahu apa yang terjadi sebenarnya pada ketika wabak itu. Nah, kita tak nak kita punya anggota lebih fokus kepada nak isi borang. Awak nak isi borang sangat. Last sekali, apakah punca penyakit tak tahu. Itu satu benda yang kita kena fikirkan lah. Adakah kita nak mengejar sangat return yang kita nak hantar kat JPN, ataupun last sekali kita tak nak pun siasat kes yang sebenarnya. Kalau macam tu, baik hantar ni semua borang online, biar orang tanda sendiri. Dapat apa pun semua bias. Terpulang lah. Itu contoh. Okey, ada soalan ni. Boleh tak kita nak tanda secara elektronik? Kita nak buat form. Sekilah itu strategi awak. Tetapi yang lebih premium ataupun kita panggil sebagai paling tinggi darjatnya adalah awak memang kena interview. Awak tak boleh hantar je, okay, assume budak-budak isi. Tak boleh. Melainkan anda tahu bahawa budak tu isi seperti depan mata anda. Contoh. Kadang-kadang budak ni nak menyanjing pun dia juga kan. Contoh. So benda-benda ni lah akan ada information bias. Akan ada error lah. Bias ni akan menyebabkan error. Loss to follow up. Ini of course lah apabila dia berkaitan dengan case control yang bersiri, berkait-kait. So hilang orang tu. So tak tahu. Ini sebenarnya sakit apa lagi dah. Ada tak exposure lagi dan lain-lain. Macam contoh case dekat Pasir Gudang tu, apa tu? Sungai Kim kan. So Sungai Kim tu adalah contoh yang kita nak tahu apakah sebenarnya punca penyakit adalah dengan kita lihat apakah manifestasi serangan kepada student. Contohlah student tu muntah, student tu ada nervous system, mulut berbuih. Daripada situ kita boleh buat hipotesis. Oh, mungkin pencemaran ini adalah gas yang jenis macam ni. Barulah kita boleh cadangkan kepada environmentalist untuk collect sampel yang macam ini, apakah protection PP yang sesuai, macam mana kaedah decon yang sesuai dan lain-lain. Last sekali adalah misclassification bias. Misclassification ini maksudnya orang tu sepatutnya case. Kita salah cakap dia tu control. Ini jadi sebab kita tak ada definite understanding of the case definition. That's why dalam epidemiologi belajarlah case definisi ni dengan betul. Terutama apabila anda nak membuat penentuan sama ada dia case atau dia tak case. So dia mesti berdasarkan diagnosis. Dia mesti berdasarkan time, place dan person. Dia mesti ada epidemiological link baru awak boleh elakkan dia daripada jadi bias. Okey, co-founding ni adalah salah satu daripada perkara yang dinamakan sebagai error. Error ni saya ada satu topik khas untuk cerita pasal error. So co-founding juga adalah salah satu daripada benda yang distort association between exposure and outcome due to the third extraneous variable. Contoh, orang tu dapat kanser paru-paru. Tapi kita pun tahu paru-paru punya kanser ni bila terjadi disebabkan orang itu punya sebab hobi. Contoh hobi dia apa? Katakanlah ada orang ni dia ada hobi merokok. So hobi merokok itu boleh menjadi kepada penyebab kanser juga. Hobi itulah dinamakan co-founding. Dia boleh mengganggu faktor link sebenar kita kepada sesuatu perkara. Contoh paling senang apakah compounding kepada foodborne ni tadi, macam budak makan dan dapat masalah kepada dia punya perut lah. So co-founding dia akan jadi apabila dia ada makan yang lain. Contohnya dia ada kantin juga. So kantin tu adalah co-founding lah. But dia boleh lead to the masalah juga sebab walaupun dia ada makan kat asrama, dia juga ada makan dekat kantin. So ini semua adalah faktor-faktor yang boleh contribute dia dapat penyakit yang sama. Okay. So ini dipanggil sebagai independently a risk factor for a disease. So itu kena jelaslah sapakah confounding, sapakah bukan confounding.
dia boleh dikawal dengan matching. Matching ni macam mana? Contoh, kalau orang yang merokok tadi, macam mana nak buat dia supaya dia tak bias? Senang je. Siapa yang case dengan kontrol, dia mesti ambil je dua-dua kumpulan ni, case dengan kontrol ni, mestilah orang yang namanya perokok. Senang. Sebab dua-dua adalah perokok. Sama juga macam anda buat kajian yang besar, contoh dekat sekolah asrama tadi. Ramai kes yang keracunan makanan disebabkan makan dekat asrama ke. Orang kata kat asrama, orang kata kat kantin. Cara paling senang, buat matching. Siapa yang makan kat asrama dan makan kat kantin. So itu adalah satu grup yang dinamakan sebagai grup makan dekat asrama dan makan dekat kantin. Kes makan dekat asrama dan makan dekat kantin, kontrol. Macam tu, itu panggil matching. Yang kedua dipanggil stratification. Stratification ataupun regression ni adalah kaedah kawalan di dalam statistik. Kita akan kawal dia dalam statistical analysis yang menggunakan SPSS sebagai contoh. Kita boleh kawal dia berdasarkan jenis subgroup dia, kumpulan dia. Adakah dia kumpulan A, kumpulan B, kumpulan C. So kita akan run dia by strata. Ini akan pakai mental hazard statistik. Bila anda belajar advanced diploma applied epidemiology ni, ada belajar lah macam mana nak buat mental hazard statistik untuk stratification bagi chi-square. Ini level-level dewa lah, level-level dewa. Taklah dewa sangat, biasa je lah bagi saya. Okay, advantages. Case control adalah sangat bagus untuk penyakit yang rare. Rare ni maknanya macam tadi dah, food poisoning. Tak selalu berlaku kat sekolah, tapi kalau berlaku, maka dia akan merupakan salah satu investigation yang menarik untuk awak sertai. Dia cepat, pantas, dan dia memang sangat bagus lah untuk kita tahu risiko. Macam tadi contoh dia, kita bagi tahu 1.6 kali adalah berisiko untuk mendapat CHD berbanding dengan mereka yang tidak merokok. Ini cara dia buat interpretation pun sangat mudah, sangat relatively easy. No risk to subject, maknanya tak ada risiko lah kepada subjek dan investigator. Investigator just tanya je, makan tak makan? Kentut tak kentut? Minum tak minum? Macam tu. So, kalau anda kata COVID kan, contoh. Ada orang kena COVID, ada orang tak kena COVID. Tanya dia soalan pertama. Kena COVID, pakai mask tak pakai mask? Tak pakai. Dari situlah KKM boleh concludekan beberapa risiko-risiko yang ada. Cuma kita nampak risiko-risiko yang ada ni sampai satu tahap kita jadi bingung kerana risiko tu dah kawal tapi still ada lagi. So apa sebenarnya yang berlaku? So pada saya benda ni terjadi disebabkan oleh kita tak membuat depth investigation. Investigation dalaman tu kita tak buat. Kita tak betul-betul tengok dia punya contact tracing sebenarnya. Kadang-kadang susah kita nak cakap pasal COVID tapi bagi saya lah contact tracing is everything. Walaupun kita ada MySejahtera ni sebenarnya satu rahmat makna membantu PPKP untuk membuat contact tracing. Sebab nanti kalau orang sakit apa-apa pun kita boleh tanya orang, kita buka MySejahtera, kita boleh nampak dia punya pergerakan daripada point A, point B, point C dan point D. Kita boleh tahu orang tu berada di mana dan apakah risiko yang ada dekat situ. Contoh kalau orang kata, ni saya pergi ke bangunan A, katakanlah ada waktu food poisoning kan, dengan menggunakan MySejahtera, ini memudahkan kita untuk follow up. Kalau awak pergi ke bangunan ni, awak ada makan tak kat situ? Awak ada makan. So, itu contoh kita nak buat investigation dengan lebih mudah dengan ada instrumen seperti MySejahtera. Dulu tak ada MySejahtera ni, susah investigator nak tengok, orang akan lupa. Tapi bila ada instrumen macam ni, mana senang orang nak ingat. So kalau tanya saya, adakah MySejahtera ni wajib dikekalkan? Bagi saya untuk tujuan kesihatan, untuk kedai makan dan lain-lain ni, better kekalkan lah. Sampai bila-bila pun tak apa. Bagi saya ada bagusnya lah. Cuma dia tak perlu jadi wajib lah. Bila dia jadi wajib ni, orang buat sebab dia wajib. Kalau boleh dia buat sebab ada kesedaran dari bidang kesihatan itu sendiri. Existing record can occasionally be used and then allow the study to the potential causes. So, kita boleh juga tahu potensi sebenar. Apakah faktor ini tadi boleh menyebabkan penyakit. Okay, ni disadvantages. Of course, dia akan rely on record and recall. Dia akan perlu tengok dari ingat. Kalau dia lupa lah. Kalau dia ingat, alhamdulillah. Valid information and difficult to sometimes impossible. Maknanya, maklumat tu boleh dapat. Cuma kadang-kadang maklumat tu susah nak dipikirkan. Contoh, adik makan lah tadi. Makan, ada muntah. Muntah colour apa? Tak tahu. Tak boleh nak bayang muntah tu apa. Contohlah kalau budak tu tiba-tiba jadi bingung ataupun memanglah sometimes the information is very difficult to get because of it is already happened and then we try to do retrospectively. Ini contoh lah. Contoh kalau anda ada instrumen untuk recall. That's why saya ajar dan share idea-idea dan ilmu berkaitan dengan microcontroller ni supaya anda jelas, supaya kita boleh ada satu kaedah di mana kita boleh monitoring the situation automatically. So nanti bila ada apa-apa isu kan, kita boleh trace balik kita punya makanan. Contoh macam makanan kan, katakanlah masalah dia pada HACCP punya penilaian merujukkan kepada critical point tu ada temperature punya difference. So macam mana nak tahu temperature ni violate ke tidak? Awak mesti ada data logger. Contoh kan, awak nak tahu seperti ais dia ni bagus tak bagus. Awak hanya check masa tu je.
Tapi sedangkan awak check masa tu mungkin peti ais dia bagus. So masa peti ais dia tak bagus, awak pun tak tahu. So cara yang terbaik adalah awak kena ada data logger. So data logger tu kena regulate lah. Kena bagi tahu dekat syarikat, okey, mesti ada data logger pasang dekat dalam peti ais. Tujuan dia, bila berlaku keracunan makanan, dan apa yang nak dituduh tu adalah kualiti makanan. So kualiti makanan tu boleh check dekat data logger. So data logger akan nampak, oh memang temperature awak bagus. Kecuali pada pukul 8 sampai pukul 10 pagi tadi tak bagus sebab ada kerosakan contoh. Kita boleh nampak ada drop, ada rises of the temperature. Kat situ kita boleh assume lah adanya pembiakan bakteria dan sebagainya. Itu contoh. That's why kita boleh pakai data logger. Control extraneous variable may be incomplete. Ini adalah kawalan luar. Kawalan luar. Lagi satu contoh, masalah disadvantages kepada case control ni adalah nak mencari control. Control tak boleh ramai lagi daripada case. Dia mesti seimbang. Contoh satu case, satu control ataupun satu case, dua control. Ini dipanggil nisbah 1, nisbah 1 ataupun 1, nisbah 2. Dan kadang-kadang kita ada masalah rates of the disease yang exposed cannot be determined. Maknanya kita tak boleh nak tahu insiden yang berlaku itu disebabkan oleh kekurangan bahan ataupun orang. Katakanlah berlaku penyakit kan, orang tu berlaku sikit sangat, jadi kita nak buat case control tak tahu apa nak dibandingkan. Kalau banyak okeylah kan, boleh buat case control. Selection of the appropriate comparison group may be difficult. Ini saya kata tadi mengenai kumpulan yang nak dibuat perbandingan. Detail study of the mechanism is rarely possible. Maknanya janganlah kita boleh buat detail lagi kalau case control ni. Yang pasti case control adalah ADBC. Yang tadi adalah cross-sectional adalah prevalence ratio. Itu dia punya cerita dia. Habis. Okey, ada beberapa soalan tak sebelum kita pergi kepada komponen yang kedua. Yang kedua kita akan cerita pasal cross-section cohort dan juga kita punya yang nombor 2 lah, iaitu cohort yang apa? Eksperimen. Ada soalan? Saya akan buka soalan sekarang. Ada soalan boleh tanya? So far so good, sir. So far so good. So far so good. So kita akan pergi kepada topik yang nombor 2. Topik yang nombor 2 ni akan cerita pasal apa yang dipanggil sebagai cohort dan experimental study. Experimental study ni saya bagi sedikit idea lah. Dia memang mencabar sikit lah untuk awak faham. Sebab dia akan ada benda technical, tapi bear in mind untuk level awak kita ambil yang simple je lah. Konsep je lah, konsep yang penting. Okey, kita akan pergi kepada topik yang nombor 2 iaitu dipanggil sebagai cohort and experimental study design. Dia akan ada pengulangan balik kepada refresh of your previous understanding, dan kita akan bincangkan lah sekejap. Saya akan share ke Jamboard ni. Sekejap lagi kita akan cubalah, kalau sempat kita akan kira, tapi kalau tak sempat pun tak apa, sebab kelas ni dia akan ada tutorial ataupun amali lah yang berkaitan dengan kita punya topik. Hari ni memang kita banyak belajar pasal elemen yang berkaitan dengan study design. Dan kalau anda nak pandai, ini saya doakanlah pada siapa yang membaca buku yang telah saya letakkan, dia akan pandai lah, banyak lagi pandai. Tapi siapa yang tak baca buku tu, bagi saya pandai-pandai lah buat fikir sendiri. Kalau saya nak baca nota ni, memang tak sepandai orang yang baca buku lah. So tak boleh nak compare lah kalau orang baca buku dengan baca nota ni. So bagi saya, nota juga, buku juga sebab nota dengan buku tu berbeza, sebab biasanya buku ni dia akan baca cerita dengan lebih depth dengan lebih dalam. Okay, soalan. Macam kalau saya nak baca buku tapi saya nak untuk cepat understanding tu, macam mana saya nak buat rasa? Sebab kadang-kadang kalau baca buku berkaitan benda ni kan dia macam boring sikit. Memang, itu memang normal. That's why kalau awak tanya saya, pengalaman saya belajar lah macam level-level awak dulu, buku memang boring. Tetapi bila awak pernah sekali baca pun, at least awak baca sekali dan awak faham lah apa awak baca. Jangan baca sekadar baca tapi tak faham. Macam saya punya cara, kalau saya baca sekali je pun, memang saya akan ingat sampai bila-bila selepas saya belajar nota tu. Biasanya macam tu. That's why yang terbaik dalam apapun kelas yang awak ada ni, memang awak kena baca buku. Memang awak baca je dulu buku tu, sampai awak masuk kelas bawa belajar nota tu, itu lagi dahsyat kefahaman. So kiranya kalau untuk yang ini saya hadam nota dulu ke saya hadam buku dulu? Kalau tanya saya lah, kelas saya cakap lah, masa zaman saya belajar dulu, buat saya belajar, kalau saya nak cerita kat sini, saya tengah rekod video. Tapi kalau nak saya kata saya ni belajar yang bijak, saya letak pandai sangat lah. Tapi setiap semester tu kira anugerah dekan lah. Saya tak pakai nota. Makluman awak saya tak pakai nota. Apa yang nota pensyarah saya bagi hanya menjadi tajuk kepada saya nak tahu nak belajar apa. Faham tak? Contoh macam tadi kan, saya akan catat pensyarah cerita, contohnya ADBC, cara kira. So cara kira tu saya akan pergi yang manual. Saya akan cari buku yang dia guna.
Macam ni, tajuk cohort saya akan cari cohort yang sebenarnya bila dia ada dekat dalam reference ni. Saya akan cari reference ni. Saya tak akan rely kepada nota. Nota ni hanya apabila saya dah baca buku tu tadi, bila saya baca balik nota ni, insyaAllah menjadi khalas lah. So kiranya yang buku tu yang sebagai hari tu lah kan, yang buku epic tu kan? Ya betul. Basic epidemiologi, dan ada buku baru saya dah upload dekat dalam kalau buku yang samalah. Kalau buku yang berlainan awak tengoklah accordingly. So that's why saya, kalau baguslah soalan awak ni tadi, adakah nak baca buku ataupun tidak, tapi saya percayalah kebanyakan pelatih-pelatih dia memang baca nota je. Daripada semester 1 baca nota, semester 2 baca nota. Memang awak adalah pegawai awam nota lah. Maaf cakap lah kalau awak tak pernah baca. Sebab tu kalau saya, minta maaf lah, saya memang baca. Cuma beza dia mungkin buku yang saya baca tu tak sama brand dia ataupun tak sama pengarang dia dengan kawan saya yang epidemiologi, doktor pakar baca. Macam tu lah, berbeza. Sebab harga buku ikut kemampuan kan. Ada orang mampu yang beli mahal-mahal lah. Tapi macam Rothman yang epidemiologi dan sebagainya, itu semua buku kena baca lah. Sebab bagi saya, baguslah awak tengok soalan ni. Okay, ni pun saya bagi lah, sambil belajar, kita bagi motivasi lah kan. Sebab itu kalau awak tengok, ulama-ulama mengajar orang-orang bawahan dia tak suruh pakai nota. Dia belajar bertalaki tau. Dia belajar berbuku. Ulama-ulama, kalau awak tengok kan, macam ni ulama ni mengajar kepada muallim ni, mengajar kepada anak murid. Dia tak ada baca nota. Dia baca buku. Ayat per ayat yang dikarang oleh penulis. Itulah keberkatan ilmu. Kalau awak tanya saya. Jadi kalau siapa yang setakat rasa belajar ni pakai nota ni semua bercicak ni orang. Level ayam lah bagi saya. Minta maaf cakap. Itu bagi saya. Tapi ada setengah orang kata itulah yang terbaik, itulah yang saya jadi sekarang manusia, terpulang lah. Sebab bagi saya, awak tengok macam mana orang agama belajar, mereka belajar berbuku, berguru, macam tu. Itu sebenarnya yang sekarang. Tapi kadang-kadang kita ni, sebab nota ni adalah konsep metodologi, kaedah pembelajaran. Nak baca je nota atau buku memang awak pun bosan lah. That's why kita kena berbagaikan dengan nota, berbagaikan dengan buku. That's why macam mana sekalipun zat asal pembacaan dan belajar tak boleh lari, iaitu buku. Buku ni alat lah juga sebenarnya, bukan buku lah. Dan ilmu tu nak ditransfer dengan mudah adalah dengan buku berbanding dengan nota. Sebab nota ni dia very limited sebab dia akan cerita keyword dia, key point dia. Dan kalau awak percaya pada key point tu dan awak tak ada rujukan pun, awak belajar ilmu sesat juga. That's why awak kena belajar menggunakan buku. So ini adalah yang kedua tadi, saya ulang balik semula. Anda akan fokuskan pada sekarang ini adalah yang saya tunjukkan lah, iaitu observation dan juga experimental. Kita akan fokus sekarang ini kepada cohort dan juga clinical trials. Okay. So untuk memudahkan kefahaman, saya cerita je lah dulu apa yang saya boleh. Sebab itu kalau anda perasan kerana ada setengah orang boleh ceritakan anda dengan satu ilmu dan dia tak tengok nota ataupun dia tak rely pada nota. Orang macam ni sebab dia belajar guna buku. Fahaman dia naik. Okey, saya cerita sekarang ni, boleh nampak ke tak? Jamboard saya boleh nampak. Saya akan cerita sekarang ni tentang cohort. Okey, cohort. So, cohort study ni terbahagi pula kepada 3. Dari 3 jenis cohort. Cohort yang pertama dipanggil sebagai historical cohort. Historical cohort ataupun dikenali juga dengan nama retrospektif. Retrospektif ni maknanya kita tengok ke belakang. Okey, cohort adalah salah satu kajian epidemiologi. Kajian epidemiologi yang kita nak tengok punca penyakit. Punca penyakit. Dan punca penyakit ni kita boleh tahu ke tidak? Kita boleh tahu. Boleh tahu sebab kita ada elemen follow up. Ingat kalau dalam case control, follow up ni tak ada. Case control tidak ada follow up. Tetapi kalau kita sebut cohort ada follow up. Sebab itu yang pertama dipanggil sebagai historical cohort, iaitu orang tu dah dapat sakit. So kita trace ke belakang. Sampai masa mula-mula dia tak dapat sakit. Dan masa itulah dia dapat sakit. Kemudian kita ada yang kedua dipanggil sebagai prospektif. Prospektif ni maksudnya adalah ke hadapan. Orang tu bermula dengan sekarang tak sakit, kita follow up setiap tahun, setiap bulan sampai dia jatuh sakit. Ini dipanggil sebagai prospektif cohort. Kemudian kita ada yang nombor 3 dipanggil sebagai concurrent. Concurrent ni maksudnya kita tengok yang sebelum ni dan kita follow up sampai sekarang. Itu dipanggil sebagai prospektif cohort. Kalau baca dalam nota ni nampaklah. Exposure based in the present, follow up period, present to the future. Ini sekarang sampai akan dekat contoh, paling senang. Kalau kita nak buat cohort ni, kita akan tengok cohort yang mula-mula masuk. Kita contoh awak punya, awak sebagai graduan ILKKM, kita akan mula-mula masuk ILKKM, kita akan tengok cohort awak sebagai seorang yang sihat. Okay. Kita akan follow up lah, sepatutnya sampai awak jatuh sakit, bulan macam ni lah. So, apakah faktor risiko yang awak sakit tu? Sebab awak dah start masuk dengan sebagai seorang pejabat awam yang sihat.
tapi dia bawa boleh sakit contoh kata masa kan. So risiko kat situ yang kita boleh tahu punca dia, kenapa orang boleh dapat sakit tu. Retrospective cohort ni biasanya dia dah dapat penyakit sekarang, tapi kita boleh go back to the previous years ataupun previous time. Kita boleh go back to the future lah, kita boleh tengok yang ke belakang, adakah dia dapat disebabkan oleh apa. Dan last sekali adalah ambiospektif ataupun prospektif. Ini dia punya istilah lah, ambiospektif ataupun prospektif. Ada satu istilah lain juga dalam kriminologi yang dipanggil sebagai longitudinal. Longitudinal ni adalah kajian di mana dia adalah kajian follow up. Itu nama-nama kajian yang berkonsepkan tentang cohort. So kalau awak baca cohort ni level dia lebih tinggi daripada case control. Okey, kalau kita ceritalah dari segi konteks yang tadi ada kawan kita tanya kan, dari segi konteks keutamaan kan, ataupun yang paling rendah. Yang paling rendah ni semua adalah deskriptif. Deskriptif ni rendah. Macam case report, okey, case series, ni semua yang belah-belah bawah lah, case series. Lepas tu ekologi, ni semua belah bawah sebab dia punya bias tu banyak. Kemudian atas sikit, up sikit, kita ada cross-sectional lah. Cross-sectional ni sebab dia ada sedikit elemen analitik lah. Atas sikit kita ada case control. Ini dalam bab observation observation study. Kemudian atas lagi yang paling premium sekali kalau dalam observation study ni adalah kajian cohort. Okey, kajian cohort. So atas daripada kajian cohort kita sebagai meta-analisis. Meta-analisis ataupun systematic review. Okey, ini adalah dia punya hierarki. Ini rendah kualiti lah ataupun kita punya penggunaan reference. That's why bila anda nak buat sesuatu justifikasi, yang contoh anda sebagai seorang PKP, anda nak kata mengikut kajian case control ini menunjukkan bahawa adanya wujud kaitan antara A dan B. So awak cerita case control kan, tiba-tiba kawan awak pula buat presentation mengikut kajian cohort yang dijalankan apa. So kajian cohort dengan kajian case control, mana lebih tinggi dia punya darjat dia? Kajian cohort. So, kajian cohort akan memenangi acara itulah. Maksudnya kajian cohort akan digunakan sebagai indikator ataupun perbandingan. That's why kalau anda di dalam PPKP Environmental Health, bila kita nak membuat sesuatu judgement atau kita nak buat satu keputusan macam mana risiko ni nak establish dengan lebih jelas, kita kena ada kajian. Kalau nak buat kajian semua benda, kita tak larat. Kita boleh ambil kajian orang. Apa nak tengok? Kita ambil kajian yang mana ada. Yang mana ada, dia buat pasal apa? Oh, dia buat pasal deskriptif. Ada tak kajian eksperimen? Tak ada. Yang ada kajian case control. Pakai case control. Sebab case control itu lebih tinggi dia punya darjat daripada dengan deskriptif tadi. Contoh macam mana anda nak pilih kajian yang kaitan. Alright, so kita pergi lagi. Slide ni agak banyak. Saya cuba skip lah mana yang tak penting. Okey, ini contoh past, present, future. Anda monitor sekarang, anda pula akan datang. Contoh paling senang adalah budak sekolah. Budak sekolah memang tak mengikut daripada sekolah rendah sampailah sekolah asrama ataupun sekolah menengah habis form 5. Kesihatan dia pun memang tiap tahun kita akan buat pemantauan kesihatan sekolah contoh. Dan kita boleh tahu sekolah budak tu start bila dia jatuh sakit selepas dia habis sekolah. So itu yang dipanggil sebagai concurrent. Maknanya sekarang dan juga sebelumnya lah. Tapi kalau start program sekolah sihat tu pada umur 12 tahun. So maknanya sebelum ni memang budak ni sihat. So kita follow up je lah sampailah budak tu minta maaf cakap ada pengaruh kepada sesuatu penyakit, pengaruh kepada sesuatu exposure. Mana budak tu daripada darjah 1 sampai darjah 6 tak pernah sokok contoh. Tiba budak tu start sokok. Kita boleh tahu tau nanti link dia budak ni start sokok sampai dulu dia boleh dapat penyakit kanser paru-paru dan lain-lain. Okey, cohort study. Anda kena jelas cohort study kalau anda tengok dia color dia berbeza dengan case. Case control dia bermula dengan penyakit. Tetapi cohort study dia bermula dengan without disease. Dia bermula dengan orang yang dipanggil sebagai sihat. Kita akan start dengan healthy population. So that's why anda kena jelaslah exposure of the people ni mestilah exposure status sama ada dia terdedah ataupun dia tak terdedah. So, macam mana dia nak fikir dia terdedah, macam mana dia nak fikir dia tidak terdedah. Di sinilah adanya elemen-elemen hygienis yang akan menentukan dia ni dipanggil sebagai exposed ataupun non-exposed. Okey, cohort study adalah longitudinal ataupun prospective study. So anda pun tahu dia akan start dengan disease yang free. Maksudnya dia tidak ada penyakit. Dia akan start dengan baseline. Tadi ada soalan kan kawan kita tanya, boleh jadikan baseline. Macam mana tu? Baseline ni boleh dijadikan kalau baseline tu tak ada. Itu kelebihan cross-sectional tadi. Dan dia boleh dijadikan sebagai elemen follow up. Betul lah macam flu tadi kan. Adakah kebetulan memang kita tanya soalan tu, adakah anda tidak pernah mempunyai flu sepanjang anda jadi student di ITPN? Kata tak pernah. So orang ni tak pernah ada flu. Sepanjang dia duduk dekat dalam kondisi dalam asrama dia tak pernah ada flu. So dia boleh jadi baseline. Kita akan monitor sampai dia start ada flu. So dia start ada flu tu bila? Dia start ada flu apabila
kipas dia rosak contoh. So, kita boleh tahu lah risiko dia adalah kipas ataupun kita punya ventilation lah. Itu measurement, baseline and follow up. Ini paling penting dalam cohort dia ada elemen follow up. Case control dia tak ada elemen follow up, cross sectional dia tidak ada elemen follow up. Dia adalah follow up based on the individual observation. Bukan follow up ni wakil kelas tak. Seorang-seorang. Kalau kata Ahmad, kita monitor bulan 1, 2022, kita akan follow up dia lagi pada Ahmad 2028, contoh 5 tahun lepas tu kita follow up. Itu dipanggil sebagai cohort study. Okay, source of cohort subject are important when there is important known to be noxious and also to be random assigned. So ini adalah contoh kita akan pilih berdasarkan daripada kita punya kajian. Contohnya daripada clinical trials lah, kita nak add dalam kajian eksperimen. So kita boleh juga berdasarkan occupation ataupun berdasarkan jenis pendedahan. Contoh kalau macam kajian retrospektif cohort ni, yang saya boleh share dengan tuan-tuan dan perempuan adalah kajian mengenai pendedahan kepada uranium di Chernobyl disaster. So that's why kita tahu macam mana penyakit itu berlaku, apakah sebabnya dan kuncinya benda ni boleh berlaku dan pesan dari kesihatan adalah berdasarkan kajian cohort lah, kajian epidemiologi. Okay. Cohort study effect of perinatal asphyxia. Ini contoh. We could assign a fund to varying level perinatal asphyxia and follow up with mention and outcome. Ini contoh macam mana kita nak perinatal asphyxia ni, maksud budak yang napas dia tak apa cantik lah, masih dia budak lagi. So kita boleh assign dia daripada berbeza-beza peringkat. Daripada mula-mula dia didiagnose sampailah dia tu ada lagi ke tidak persoalan ni lah, asphyxia ni. Ataupun contoh kita tengok calcium intake and risk of hip fracture. Banyak mana kita minum air berkalsium tadi seperti susu dan sebagainya, dan juga risiko untuk mendapat kepatahan tulang. So kita boleh tengok daripada berapa banyak dia ambil susu minuman dia tadi. So that's why yang paling penting kat sini keyword dia adalah follow up dan juga the way you want to record. Saya ulang follow up and the way you want to record. Record apa? Record of the intake lah. Bagaimana orang tak boleh nak record kan intake dia. Dia tak boleh nak record dia punya pendedahannya. Kalau dalam environmental health ni bagi saya sangat senang sebab record tu kita boleh minta mesin buat. Orang nak rekod sendiri mungkin dia tak boleh nak rekod ya. Tetapi kalau orang tu kita boleh buat precursor untuk dia membuat sesuatu dan dia akan direkodkan pun kita boleh buat. Contoh lah, anda nak buat kajian nanti pasal sampah ni kan, anda buat satu sensor yang menunjukkan orang tu berapa banyak datang ke satu tempat, dia ada sensor yang boleh detect orang. So kat situ kita boleh nampak bilangan, contoh lah. Lepas tu kalau kita nak lebih detail, kita boleh pasang orang tu dengan RFID, so kita boleh tahu orang ni berapa kali dia datang, orang yang spesifik ni. So kita boleh justify dia physically active or not physically active. Sebagai contoh hypertension and risk to the stroke, ni adalah primary home study. Primary home study ni mula-mula buat dulu kajian dia. Dia daripada zaman dulu lah, dah meninggal dah rasanya dia punya lead assessor ataupun dia punya investigator. Tapi sampai sekarang dia masih diteruskan lagi kajian yang sangat lama. Selection on comparison group, internal comparison, stratified by the level, separate of the cohort. Okay, ini adalah kita akan asingkan dia berdasarkan jenis-jenis exposure, contohnya education, demografi, dan kita akan buat comparison. Kat sini akan ada standardized mortality ratio. Dan ini selection of comparison group ni adalah mereka yang dinamakan kumpulan expose tadi dan kumpulan non-expose. So konsep dia macam nak sama dengan kontrol dalam case control. Tetapi dekat sini kalau boleh dia dalam satu strata yang sama. Contoh macam Chernobyl kan. Maksudnya kita ambil orang yang expose iaitu orang yang berada dalam radius yang terdekat dan orang yang non-expose adalah orang yang berada pada radius yang jauh. So di dalam Ukraine, dalam kawasan Chernobyl, tetapi pada radius yang berbeza dengan pendedahan yang berbeza lah, yang ditafsirkan melalui pendedahan radioaktif yang terlibat. Measure of the disease association. So tadi kita belajar case control guna OR. Sekarang kita akan pakai RR ataupun relative risk. So relative risk ni sangat berbeza dengan OR disebabkan kita menilai based on the exposure. Kalau kita cerita case tadi, case control dia akan based on the outcome ataupun based on the result yang ada pada case, result yang ada pada control. Ataupun yang lebih mudah kita akan ambil ADVC lah. Itu dia punya kaedah macam mana kita nak buat ratio tadi. Ini kita nak buat relative risk lah. So untuk relative risk, cara dia adalah lebih kurang sama lah. Cuma beza dia awak tengok kita dah tak ambil based on the column of the disease. Kita akan ambil based on the row. Kita akan ambil based on the row of the exposure. Contoh, A adalah A bagi dengan AB. C adalah C bagi dengan CD. So kita akan bagikan A bagi dengan AB, bagi dengan C, bagi dengan CD. So adakah dia terkomit atau dah dia tak? Jadi kita tengok lah. Okay, ini contoh, kita ada disease, positive disease dan negative disease. Kita ada A, B, AB, kita ada P, T, PTE. So ini contoh macam ni kita nak kira kita punya
rate ratio. So simple je, kalau kita kata rate ratio adalah A bagi dengan PT positif bagi dengan B PTE. So ini mana dapat A dengan B? A bagi dengan AB. B adalah yang ini adalah contoh disease dengan percent in time. Ini adalah contoh cohort study dengan rate ratio. Yang ini anda boleh abaikan lah untuk level anda. Saya tak usah lah yang ni. Kita ambil yang mudah-mudahnya. Yang ini adalah contoh relative risk cumulative incident berdasarkan chronic heart disease tadi. Sama je, data yang lebih kurang sama. Tapi beza cara kira. Sebab tadi kita akan based on the cases and based on the control. Sekarang ni kita akan based on the exposure. So kita akan ambil A bagi dengan A campur B, iaitu this one, 132, bagikan dengan 136, okay. A bagi dengan 228, kemudian kita akan ambil C bagi dengan C campur D, iaitu 70 bagi dengan 300. So kita akan dapat 7.9. Study subject is follow up after 1 year of period. Nampak? Kita punya ada beza dari sini dengan yang tadi adalah elemen follow up yang kita ada, kita punya follow up. So by the end of 1 year, inilah kita punya penyakit dan inilah kita punya rate. So kita dapat 3.9. Tadi kita dapat 1.6 kan. So apa yang kita nak buat adalah kita perlu pandai interpret. Kita kena tahu nak membuat interpretasi. Secara umum, apabila kita membuat sebagai relative risk ni, relative risk ni biasanya orang akan pakai logistic regression. Logistic regression kat saya adalah topik nombor 15. Nanti saya akan jalan saya nak gunakan SPSS. Anda tak yakin manual lah. Agak sukar nak faham. Tapi yang pasti anda kena jelas kalau relative risk ni sama dengan 1 ataupun menyamai 1 lah, 1.004, 1 lah, 1. Risk is for disease is equal. Maknanya risiko untuk mendapat penyakit itu adalah sama. Risiko tu maknanya kalau katalah risiko ni tadi adalah berkonsepkan kepada merokok atau tidak merokok, katakan kita dapat risiko tu 1, maknanya orang isap ukut ke, orang isap ukut, sama je. Dia tidak akan ada chances untuk dapat penyakit yang berkenaan. Okay, exposure as risk factor. Okay, ni yang pertama kita akan tengok risk comparison between exposed and exposed. Ada 2 komponen kat sini. Satu, kita akan tengok angle daripada konsep risiko menyebabkan penyakit ataupun tak menyebabkan penyakit. Yang kedua, kita akan tengok yang pertama kita akan tengok adakah risiko dalam kumpulan yang terdedah dengan kumpulan tak terdedah. Yang kedua, kita akan tengok risiko menyebabkan penyakit ataupun tidak menyebabkan penyakit. Jadi ada 2 lah interpretasi kat sini. Kalau RR bersama dengan 1, untuk macam dalam kes ni tadi, adalah kita nak tahu dia adalah risk factor to the disease or not. Ini adalah nombor 2. Kita nak tahu adakah merokok merupakan CHD punya perkaitan. So kita akan tengok kat sini lah. Particularly exposed is not at risk factor kalau dia adalah RR1. Kalau RR dia lebih daripada 1, contoh macam ni, exposure increases decrease risk factor. Maknanya disease risk factor. Maknanya kita punya peningkatan risiko itu adalah berdasarkan peningkatan risiko mendapat penyakit adalah disebabkan oleh pendedahan kepada punca. Contohnya macam tadi 7.9 kan. So 7.9 kita tahu dia adalah lebih daripada 1. So maknanya kita punya risiko untuk mendapat CHD adalah 7.9 kali ganda untuk dapat. Itulah risiko pendedahan kita kepada contoh. So kalau kita tengok pula kalau kurang daripada 1, contoh kita dapat 0.14. 0.14 ni adalah kita panggil juga sebagai exposure. Pendedahan tadi akan mengurangkan risiko mendapat penyakit. Yang ini dalam bahasa lain dipanggil sebagai protective factor. Protective factor ni contohlah kalau kita nak buat satu kajian tentang nutrition, kita dapati bahawa adanya nilai bawah daripada 1. So bawah 1, bila makan benda ni kita dapat kurangkan penyakit. So itu adalah indikator protective factor. Maksudnya barang tu kalau makan boleh ada possibility untuk kurang contamination untuk mendapat penyakit yang berkenaan. Itu dalam konteks nak menentukan risiko mendapat penyakit. Yang kedua, saya suka mula yang macam daripada bawah dulu lah ya. Yang atas ni adalah untuk membuat comparison antara kumpulan terdedah dengan kumpulan tak terdedah. Kumpulan terdedah dan kumpulan tak terdedah ni kadang-kadang terpakai apabila orang itu terlibat dalam clinical trial. That's why tadi anda bahasan yang saya kata ini saya skip. Sebab yang ini adalah berkaitan dengan percent in time for the purpose of apa yang kita panggil sebagai rate ratio. Okay, sini kalau kita tengok is lower than the exposed dan ini yang exposed. Ini macam biasalah kurang daripada 1. Mereka yang terdedah ni risiko dia kurang daripada mereka yang tak terdedah. Dan ini kumpulan yang terdedah ni risiko dia lebih tinggi daripada kumpulan yang tak terdedah. Ini adalah dalam konteks risiko, ini adalah dalam konteks penyakit. Adakah dia mempunyai peluang untuk mendapat penyakit ataupun dia tidak mempunyai peluang mendapat penyakit ataupun dipanggil sebagai protective factor. So ini adalah contoh yang anda telah kira tadi. Allahumma salli ala Muhammad. Okay, so kita ada lagi satu istilah yang dipanggil sebagai attributable risk. Attributable risk ni adalah incident exposed
tolak dengan insiden unexposed. Maknanya kumpulan mereka yang terdiri daripada orang yang berpenyakit di dalam kumpulan yang terdedah, kumpulan yang penyakit yang terdedah yang ni ditolakkan dengan kumpulan yang penyakit yang tidak terdedah, iaitu kumpulan insiden unexposed. Insiden unexposed itu dapat ni tapi non-exposed. Yang ni, tolak yang ini dipanggil sebagai ER lah, tapi bukan tolak nombor. Kita punya incidence. So incidence adalah the total new cases dibandingkan dengan the total population. AR is the proportion of the incidence of the disease in the exposed due to the exposure. It is incidence of the disease in the exposed. Kita akan tengok dalam peringkat exposed. Nanti kita akan tengok akan ada contoh. Okay, ni contoh. Incidence exposed minus incidence unexposed kali dengan 100 bahagikan dengan incidence exposed. Maksudnya percentage of attributable attributable risk ni tadi diekspreskan dalam bentuk percentage lah untuk memudahkan kita mengidentifikasi. So kita boleh kata bahawa the percentage of incidence of the disease in the exposed will be eliminated if the exposure were eliminated. Maksudnya kalau kita kurangkan risiko, kita kurangkan orang yang ada dalam risiko ni, maka kita akan kurangkanlah percentage untuk mendapat insiden yang berkenaan. Itu dipanggil sebagai attributable risk. Okey, ini contoh. Kita nak tengok berapa banyak lebihan dalam orang yang mendapat penyakit ni tadi. Kita ada unexposed for CHD E112. So ini anda boleh tengok balik dekat dalam jadual. 112. So 112 ni tadi adalah bagikan dengan 288 ni anda akan dapat daripada mana? 288 adalah total of the smoker. Okay, kemudian anda akan teruskan ditolakkan dengan excess risk of the 0.9 due to the cigarette smoking. Yang ini adalah nilai yang berkaitan. Sorry, dia terlari sikit format ni. Sebab dia daripada format PowerPoint ni. Saya cantikkan sikit. So, kita akan dapat nilai dia adalah 0.29 lah. Okay. So 0.29 ni nanti kalau anda tengok kita akan gunakan formula tadi dalam bentuk peratusan dan dibahagikan dengan kumpulan unexposed tadi 70 bagi dengan 700 kita akan dapat 29. 29 inilah dipanggil 29% AR, attributable risk. Okey, ini adalah sedikit penerangan lah mengenai cohort study dan juga dia punya kelebihan dan kekurangan. ER ni tak silap saya lah di dalam anda punya kurikulum ni dia akan dimasuk sebagai elemen bukan aplikasi. Aplikasi maknanya anda perlu tahu je lah ER ni adalah dia punya konsep penggunaan exposed dengan unexposed, excess risk tu ada berapa banyak. Okay, so anda kena tahulah sedikit. So tolong baca dalam nota yang telah disediakan, dalam buku yang telah disediakan. Okay, cohort study. Secara umumnya cohort study ni sebab dia ada follow up. Bila ada follow up, maka orang perlu datang klinik, orang perlu disemak semula. So maka dia akan ada elemen-elemen berkaitan dengan duit lah. Memang sangat mahal lah cohort ni. Dan dia sangat time consuming. Dan dia ada masalah juga yang dipanggil sebagai subject attrition. Maksudnya orang akan mudah ada loss, orang akan mudah neglected. Tak nak join lagi lah kajian ni contoh. Dan dia akan ada banyak confounding of other factors kalau kita tak kawal dengan sempurna. Itu dia punya weakness lah. Tapi kalau kita tengok strength ni, kekuatan kajian cohort ni, dia boleh tentukan insiden. Insiden ni bermaksud kita boleh tentukan berapa banyak orang yang memang jatuh sakit. Sebab orang ni sebenarnya tak sakit, tiba-tiba orang ni sakit. So, punca orang tu sakit boleh diketahui, jawapan dia boleh. Sebab apa? Sebab kita buat jenis kajian kita cohort. Macam tadi, kita buat coronary heart disease dan juga smoking kan. Maknanya selepas kita follow up 1 tahun, maka kita boleh tanya orang balik berapa ramai orang yang merokok, berapa ramai orang yang tidak merokok. Mungkin ada peningkatan dalam kuantiti mereka yang merokok. So dekat situ kita memang boleh linkkan antara isu merokok tadi dengan isu yang dipanggil sebagai tidak merokok dan juga masalah kesihatan yang berkaitan. Multiple exposure and multiple outcome. Ini strength. Maksudnya kita boleh jalan sekali tapi ada banyak benda yang kita buat dan kita boleh juga meng-establishkan cause and effect. Kalau you buat benda ni, you akan dapat benda ni. Kalau you buat benda ni, you dapat benda. Dengan you makan vitamin ni, you boleh kurangkan penyakit ni. Itu pun ada cara cohort dia juga. Good when exposure is rare. Ini sama juga, temporal relationship is clear. Maksudnya, masa orang tu dapat penyakit tu jelas. Sebelum ni dia tak sakit, tiba-tiba dia sakit. Macam Chernobyl disaster lah. Chernobyl disaster kan kita boleh provekan bahawa uranium ni boleh menyebabkan kanser pada anak. Teratogenic effect, pathogenicity effect. Ini pun daripada kajian epidemiologi cohort. Kalau kajian case control orang tak ambil, jadikan reference. Contohnya macam merokok sendiri lah. Merokok ni memerlukan 30 tahun kajian epidemiologi untuk menentukan bahawa dia adalah berisiko untuk mendapat kanser. Itu contoh. Lepas tu minimize selection and information bias. Of course, kita akan ada pengurangan dari segi information bias sebab kita tak minta orang recall. Tapi basically, kita akan memudahkan orang untuk tahu
dengan cara kita follow up. Sebab kita selalu follow up, bila follow up kita ada rekod. Bila ada rekod, kita senang nak tahu lah bila masa dia start daripada tak sakit tadi kepada sakit. Itu dia punya strength dan weakness. Dan kita akan bagi kepada satu lagi kajian yang terakhir, iaitu experimental study. Experimental study ni agak technical nota dia. Abaikan yang bawa technical tu, saya akan emphasize yang kita certain benda je lah. Terutama kepada jenis dan juga kegunaan serta kelebihan dan kekurangan dia dalam konteks strength and weaknesses. Sebelum saya pergi lebih jauh, saya just nak bagi contoh. Katakan anda ada dua jenis penyakit. Yang pertama, penyakit yang berlaku di asrama. So kita ada clear kat asrama tu ada berapa orang, ada berapa masyarakat. Maksudnya kita ada listing, kita ada line listing. Bila ada line listing, maka yang lebih baik anda buat adalah kajian cohort ke kajian case control. Siapa nak jawab soalan ni? Anda nak buat kajian dekat asrama tadi kan? Sebab tadi saya kata asrama kita buat case control kan? So saya nak challenge anda punya pemikiran, bagus tak kita buat retrospektif cohort berbanding dengan case control? Mana lebih bagus? Of course lah, kita akan buat retrospektif cohort. Tetapi ada satu soalan kat sini, bila masa nak pakai retrospektif cohort? Sebab retrospektif cohort ni macam sama je dengan case control kan? Kalau awak biasalah, apa yang saya cerita ni, sebenarnya awak akan nampak retrospektif cohort macam nak sama dengan case control. So apa beza dia? Dan masa bila kita pakai case control, masa bila kita pakai retrospektif cohort? Siapa ada soalan? Siapa ada jawapan atau nak komen? Okey, untuk menjimatkan masa saya jawab dulu lah apa yang saya tanya. Macam saya cakap sama-sama yang nampak. Bila masa kita pakai retrospektif cohort ni, sebenarnya cohort ni biasanya bagus kalau kita pakai apabila kita ada line listing ataupun dipanggil sebagai kita ada populasi, kita panggil define population, kita ada population yang kita dah define. Itu lebih sesuai kita pakai cohort. Tapi kalau kita nak buat, saya kata penyakit berjangkit bawaan makanan contohnya, tapi kita tidak ada line listing, itu susah. So bila tak ada line listing, maka kita akan buat kajian case control. Contoh macam nak buat siasatan penyakit bawaan makanan dekat pasar malam. Pasar malam tak ada line listing. Dulu ni kita pasar malam dulu, juga pasar malam dulu tak ada My Sejahtera. Pasar malam sekarang ada My Sejahtera. That's why kalau boleh saya cadangkan lah, siapa yang dengar video ni pun, kalau anda adalah PPKP, bagus biarkan My Sejahtera ni untuk menjadi sebahagian apabila pandemik ni berakhir dan satu masa nanti. Contoh, anda sebagai environmental health kena careful untuk pilih manakah aktiviti-aktiviti yang berisiko supaya dia maintain sebagai salah satu keperluan wajib belum masuk dalam sebuah tempat berisiko. Contoh macam saya kata ni lah, kalau berlaku keracunan makanan dekat kita panggil bazar Ramadan lah contoh. Bila tak ada line listing, maka kita susah nak follow up orang, kita susah nak cari orang yang case dan juga control. Tapi bila ada macam sekarang kan, berlakunya wabak penyakit makanan sekalipun, kita dah ada My Sejahtera, kita boleh follow up dalam My Sejahtera, kita boleh minta orang-orang ni semua dalam My Sejahtera punya database untuk declare adakah anda mempunyai sakit perut ke apa benda sewaktu pergi ke bazar yang hari tu anda pergi. Contoh nampak itu aplikasi yang sangat bagus lah. Itu kalau boleh akan datang ni, saya ada kerisauan lah, COVID ni dah tak ada kan, lepas tu My Sejahtera ni pun dilupakan. So infrastruktur yang telah ada bagus untuk environmental health ni tak ada, dah tak ada tu, susah lah kita nak buat kerja. Okay, so kita akan pergi kepada yang seterusnya yang dipanggil sebagai experimental. So experimental seperti mana, ini pengulangan sajalah nak tunjuk kepada anda. So ini adalah experimental. Experimental juga dikenali sebagai intervention study ataupun kita panggil sebagai kajian intervensi. Orang tu semuanya adalah orang yang sakit, tapi kita bagi intervention, kita bagi certain treatment. So of course lah PPKP ni tak dia bagi treatment apa pun, melainkan treatment yang berkaitan dengan dia punya pengolahan environmental risk. Contoh, satu tempat kita bagi klorin, satu lagi tempat kita tak bagi klorin, kita subuh dia, kita ajar dia, educate dia masak menggunakan air panas. Macam tu, satu kita ajar guna behavior, satu lagi kita guna chemical treatment. Contoh macam tu lah yang kita punya konsep. So random allocation to the test and group, compare outcome of the test and the group, and also efficacy. So ini adalah kaitan experimental atau intervention. Biasanya dia berlaku di hospital lah, klinik dan juga community. So environmental health, to be specific, saya rasa jarang lah ada buat lah dekat department yang lain seperti kejuruteraan yang lain yang collaborate lah dengan environmental health. So secara umumnya kita akan ada dua jenis yang penting. Yang pertama adalah kita panggil sebagai RCT ataupun Randomized Control Clinical Trial. Yang ini memang nak dapat dia punya kebenaran daripada NMR atau tak mencabar. Yang kedua kita panggil sebagai field trial ataupun vaccine trial. Macam yang kita buat lah. Sekarang ni kita buat vaccine trial. So apakah itu clinical trial? Itu adalah satu kajian tentang merancang sesuatu eksperimen. That's why eksperimental pada human ni boleh dibuat.
tetapi dengan syarat ianya mesti melalui kajian-kajian sebelum. Maksudnya kalau anda tak pernah buat descriptive study, tak pernah ada kajian cohort ni, tiba-tiba nak buat kajian eksperimen memang tak akan lulus lah. NMRA tak akan bagi. So dia mesti solid. Kenapa you nak buat kajian eksperimen ni? So ada kajian ni telah membuktikan bahawa dengan buat macam ini maka dapat macam ini. So dengan bukti-bukti itulah awak boleh teruskan untuk buat kajian eksperimen. Okey, ini contoh clinical study ataupun trial di mana kita akan melihat efek. Contohlah orang tu masuk semua demam. Jadi nak kurangkan demam, okay, seorang pakai paracetamol, seorang pakai Ibuprofen, Ibuprofen, seorang lagi pakai aspirin, contohlah macam tu. Beza-beza treatment dan kita nak tengok ada tak perubahan kepada temperature suhu pada seseorang setelah dibedahkan dengan bahan kimia ataupun pharmaceutical product tadi. Dan of course, kajian eksperimen ni memang banyak, dia punya fasa, dia dari fasa 1, fasa 2 ni contoh kalau anda pernah tahu fasa sebelum COVID ni, kita dapat vaksin sekarang ni, dia telah melalui beberapa fasa dan sebelum ni pun KJ ataupun ke menteri yang terlibat ada maklumkan fasa, telah melalui fasa ini, telah melalui fasa ini. Cuma saya rasa agak beautiful ni, negara dan dunia ni, sebab COVID ni dalam masa 2 tahun kita dah boleh ada vaksin bagus. Tapi denggi ni dah 20 tahun dah saya rasa vaksin tak ada lagi so saya pun tak tahu lah sebab apa. Okay, kalau kita tengok kat situ fasa 1 development, okay. Fasa 2 adalah di kalangan patient dan kemudian fasa 3 adalah lebih besar lagi dan fasa 4 adalah other population dan kita akan tengok efek dia. That's why kalau anda pernah ingat masa anda dapat vaksin dulu, maka anda perlu laporkan selepas 24 jam adakah anda okey ke tak okey kan. So semua tu akan masuk dalam statistik KKM macam saya kena vaksin tu saya ada sedikit iritasi dan juga allergic sebelum ni tak ada allergic. Jadi bila pakai vaksin ni ada allergic. So depend pada orang lah. Okay, ini contoh human pharmacology, therapeutic exploratory, therapeutic complementary dan juga last sekali adalah the therapeutic use. So ini adalah fasa dia daripada fasa 1 sampai fasa 4. So fasa 4 ni biasanya dah memang over the shelf lah ataupun dah ready untuk tujuan commercialization. So that's why pharmaceutical company ni dia memang akan buat banyak duit dalam R&D dia dulu. Lepas tu dia akan lipat balik duit dia masa dia dah start ke tahap keempat, fasa yang keempat. Okey, ini adalah contoh RCT. So pertama kena ada populasi, kena ada sampel, kemudian kena ada consent, kemudian kita akan buat randomization, kita ada treatment dan control, lepas tu kita akan assess the result, kemudian kita akan buat comparison antara dua kumpulan. So antara kelebihan eksperimental contohnya RCT ataupun dipanggil sebagai randomized control trial ni adalah konsep randomization tu. Randomization akan membolehkan bias itu dikurangkan dan akan ada blind. Dia ada single blind dan ada double blind. Double blind ni maknanya penyelidik pun tak tahu siapakah kumpulan eksperimen, siapakah kumpulan kontrol. Yang dia tahu analyze dia data tu. Itu dipanggil sebagai blinding. Kemudian kita ada apa yang dipanggil sebagai intention to treat. Intention to treat ni saya tak plan untuk cerita lah. Tapi kalau ada nak tanya saya jangan bagi superficially. Intention to treat ni maksudnya masa nak buat kajian. Tiba-tiba kita boleh nampak orang tu dah bukan lagi masuk dalam kategori eksperimen ke kontrol tau. Dia dah lebih kepada kita perlu bantu dia untuk tujuan pemulihan. Itu dia panggil sebagai intention to treat. So, dalam experimental design, dia memang ada intention to treat analysis. Intention to treat analysis ni dalam experimental design is a very control part during the statistical analysis lah. Dia ada intention to treat analysis, dia ada double blinded, dia ada single blinded, so dia ada crossover. Ini semua adalah level-level analisis lah. Anda tak akan buat sampai level tu lah. Anda setakat tahu je, oh kajian eksperimen ni maknanya kajian membuat manipulasi kepada grup ataupun individu. So yang anda di environmental health ni biasanya kita buat secara grup. Kita jarang buat individu. Kalau individu pun mungkin anda buat contohlah macam student. Contohnya anda nak buat intervention kan. Siapa yang pergi klinik berhenti merokok dan juga dia berhenti tak merokok. Contoh anda tengok treatment ni macam tu lah. Syarat nak pergi klinik berhenti merokok ni adalah apabila nak dapatkan kurang compound. Contoh nak kurang compound, kena pergi klinik. Lepas tu nak kurang lagi, kena berhenti terus. Macam tu. Tunggu dapat 100% diskaun. Contoh. So itu adalah program yang di-initiate oleh PKDA contohlah. So buat anda nampak dia punya impact. So impact tu adalah sangat berharga kepada negara yang boleh dijual sebagai produk ataupun produk apalah. Anda punya program tu adalah sangat bagus. Okay, design of the clinical trial. Yang pertama kita perlu select sample size, eligibility criteria, randomization ni semua orang tahulah. Masa nak buat kajian anda belajar pada research method nanti dengan cikgu research method. Okay, concealment adalah kita mesti tahu bahawa dia adalah random. Dia tak boleh dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain. Ini yang saya pernah cerita dulu dalam data analisis topik 11. Macam mana kita nak random guna komputer kan. Kita assign orang by number, kemudian kita bagi dia nombor, dia masuk kumpulan mana. Itu dipanggil randomization. Blinding ni maksudnya kita tak tahulah, kita tahu kan.
Sebab itu adanya wujud istilah placebo. Placebo maknanya orang ni tak tahu pun yang dia dapat juga ubat, tapi ubat tu bila dia makan kosong, ubat tu tak ada therapeutic agent, dia hanyalah gula ataupun dia hanyalah tepung biasa yang memang masuk keluar jadi bahan buangan dalam badan, dia tidak ada therapeutic agent. So ada setengah keadaan kita akan pakai placebo untuk melihat ada tak perubahan itu. Okay, intervention, kita ada treatment regime dan kita akan ada avoid bias, endpoint, minimize loss of the follow-up. Ini semua dalam kita punya clinical trial punya protokol lah. That's why kalau dekat hospital, dia mesti ada CRC lah, Clinical Research Center, yang memang akan continuously follow up, update and so on with regard to the all this thing lah, activity yang berkaitan dengan clinical trial tu. Okay, kita ada strength and weakness. Of course, clinical trial ni adalah satu kajian yang sangat expensive. Dia tak adalah kata ribu dan puluh ribu, dan mungkin dia melibatkan ratusan ribu dan juta. Sebab dia punya fasa tu banyak, production dia banyak, safety dia banyak, dan setiap kilang yang nak buat ni pun dia mesti kilang-kilang yang GMP, certified pharmaceutical company. Memang dia akan banyaklah orang profesional terlibat dalam bab ni. Itu belum cerita lagi yang nak diberi duit tepi. Faham-faham lah kan maksud saya. Maknanya strength dia, dia punya weakness dia adalah dia budgetary lah. Kalau tak ada budget tak payahlah buat clinical trials ni. Kemudian dari segi ethics, ethics pun akan ada isu. Ethics ni maksudnya kita tahu kekesalan ubat dan ubat tu boleh menyelamatkan nyawa, tapi sebab dia boleh ada commercial value, sometimes dia akan ada ethics tau. Ni kalau treat ni nanti lala dia selamat ni, so kita buat biasa je, contoh lah, ini semua ethics lah, ethics dia tak salah, tapi dia more on towards the, macam yang contoh lah sekarang ni kan, yang orang cerita pasal apa, yang alternatif untuk mengubat COVID ni, apa tu, ubat apa nama tu, saya tak ingat ni, siapa boleh tolong dari depan? Ivermectin sir. Ivermectin kan. So kalau ivermectin ni sebenarnya dia kena ada clinical trials pun betul. Tapi sebelum clinical trials pada human, sepatutnya dia ada clinical trial pada animal, pada cell culture dan sebagainya lah. Kalau betul dia berisiko dan dia perlu di-present lah sebagai berisiko secara publicly. Cuma interestingly di Malaysia ni saya tak tahu lah kan, mungkin sebab bukan budaya kita. Tapi di budaya-budaya negara-negara barat mereka sangat open dalam bab-bab scientific discovery ni. Maknanya mereka boleh, macam contoh Endon lah, saya contoh Endon lah. Endon dia punya kaedah defense thesis dia adalah dia perlu defend thesis dia publicly. Tapi macam Malaysia kalau kita buat PhD ke degree ke master, kita buat defend thesis kan, defend thesis kita close. Maksudnya kita guna style UK lah, maknanya hanya examiner dan presenter dia tahu. Kalau macam dekat negara-negara Singapura, dekat National Academy of Science dia, Academy of Medicine dia akan open publicly, so orang boleh tahu tentang apa benda lah clinical trial dia buat, orang boleh argue dari segi valid tak valid, result yang bagi dan sebagainya lah. Okay, kemudian kita ada isu tentang external validity, maknanya boleh pakai ke tidak kepada benda-benda yang lain ni, atau sebab dia adalah control environment. Sebab bila you buat kajian eksperimen, dan contoh saya nak buat kajian eksperimen terhadap orang yang merokok dan impact kepada saman tu, kepada dia punya sikap dia kepada merokok contoh. So pertama saya kena ada punya control, dan kebetulan contohlah ni saya cuba fikirkan saya buat kajian tentang kelebihan klinik berhenti merokok dalam mekanisme berhenti merokok tu. So salah satu mekanisme yang ada dekat dalam klinik berhenti tu adalah disaman. So nak kurangkan saman mesti pergi klinik. So salah satu elemen yang ada dalam benda-benda tu, dia mesti ada sama lah kan, dua-dua. Satu grup yang dapat package klinik berhenti merokok, satu lagi package berhenti merokok juga, tapi mungkin package tu berbeza. Package A ni setakat bagi ceramah macam itulah. Package yang nombor 2 ni contoh kita bayar duit, lagi banyak rokok tak hisap, lagi duit banyak kita bayar, contoh tapi kita nak saman dia kita bayar duit, contohlah setiap kali sesi datang kita bagi duit RM5 sampai ada berhenti, contoh saya ambil contoh. Dan kita buat perbandingan lah. Tapi external validity di sini bermaksud mungkin benda tu sesuai berlaku dekat komuniti itu, tapi komuniti lain tak sesuai, ataupun setting dekat kawasan trial awak tu kat situ je okey, tapi kalau kat tempat lain tak praktikal, contoh. Itu yang dipanggil external validity tu tadi. Kemudian dari segi dia punya strength, of course lah kita tahu bahawa dia akan ada elemen control. Bila you nak bagi drug kat orang, biasanya dia akan buat dekat klinik ataupun dia akan buat dekat ward hospital. So dia akan ada dalam control environment. So kat dalam tu orang akan makan benda yang sama, orang akan minum benda yang sama, sebab dia dalam ward kan. Yang susahnya apabila kita buat dekat field trial. So kita tak tahu apa orang tu makan, apa orang tu terdedah, kerja ke apa, exposure to the environment tu macam mana. That's why it's multifactorial. Kemudian yang lagi bagus strength ni adalah dia random. Bila random maksudnya semua orang get the equal chance to be used, ataupun
semua orang ada possibility dan probability yang sama untuk dapat efek based on the use of the drug. Itu contoh kalau kita kata RCT. Okey, itu adalah yang terakhir. Alright, so sebelum saya tamatkan dengan membuka soalan kepada tuan-tuan dan puan, saya sekalian, suka saya untuk mengingatkan bahawa saya telah sediakan satu nota tambahan. Nota tambahan ini akan perlu anda lihatlah secara superficial, dan bila anda baca buku epidemiologi itu anda akan nampak memang nota ni sangat banyak dan saya tak bercadang untuk explain. Apa yang anda boleh tengok dekat dalam saya punya video YouTube yang saya dah pernah buat mengenai sampling and also sample size lah. Yang ini tak lain tak bukan adalah untuk menambah pengetahuan sahaja dan akan menyesuaikan pengalaman anda belajar termasuk untuk menjawab soalan yang keluar nanti dalam continuous assessment ataupun final exam dengan lebih cantik. Biasanya kita boleh tahu tau student tu baca buku ke tidak. Adalah berdasarkan jenis jawapannya. Kadang-kadang dia ada jawapannya dalam nota, dia ada jawapannya dalam bentuk buku. Semua yang baca buku ni jawapan dia lain sikit lah. Tapi anda boleh baca kat sini jenis-jenis persampalan. So persampalan ni sebenarnya nak dimasukkan di dalam kajian epidemiologi ataupun epidemiological punya study, tetapi kita telah keluarkan dan masuk di dalam research method. So anda kena berdoa lah kepada Allah supaya research method yang diajar tu nanti akan selari dengan epidemiological research yang kita nak buat. Sebab mungkin subjek research method yang anda belajar di bawah kurikulum yang baru ni mungkin ikut, mungkin tak ikut. So kalau tak ikut, that's why saya kata yang ini kita bagilah kepada anda semua untuk meneliti dan pastikan dia selari lah. Okey, kuis seperti mana semua sedia maklum, saya memang skip sebab belum ada lagi kuis yang sesuai untuk saya trigger you all, tetapi akan datang kita akan bagi. Termasuk assignment tak ada lah, tapi basically kat sini kita akan banyak bagi case tadi lah, anda kena fikir sikit. Terutama dalam bab-bab pengiraan OR dan RR tadi. Dan tidak dinafikan, OR dan RR tadi memang akan ada topik yang khas. Kalau anda pergi kat bawah ni, kita ada yang dipanggil sebagai Estimation of Risk in Environmental Epidemiology. Yang topik 14 ni adalah topik yang akan membincangkan RR dan OR punya pengiraan tadi. So, jangan risau, memang anda akan diajar secara spesifik macam mana nak kira OR dan nak kira RR dan risiko-risiko yang telah dibentangkan dalam lecture ni tadi seperti attributable risk dan lain-lain. Kat sini ada buku, so pastikan anda merujuk kepada buku ni. Buku ni boleh didapatkan percuma lah daripada WHO dan ada buku-buku lain yang sesuai anda boleh rujuk. Okey, ada soalan tak? Kalau tak ada, kita nak tangguhkan kelas. Ada soalan, sila tanya sekarang. Boleh tanya juga soalan pada chat kalau ada yang sekarang. Soalan? Tak ada sir, so far so good. Masuk good so far boleh faham lah. Okay. Ada soalan tak apa, silakan. Ya. Siapa nak tanya tadi? Selepas ini, topik minggu depan aku tak silap saya adalah measuring of the health and disease by Puan Hamiza, yang ini akan lebih fokus sebenarnya bagi topik-topik yang membincangkan tentang macam mana nak kira insiden, macam mana nak kira mortality, macam mana nak cerita birth, macam mana nak cerita prevalence, macam mana nak cerita rates ni descriptive statistics. So kat sini anda perlu fokus lah, bagi saya tolong fokus sebab ada certain calculation kat sini memang akan digunakan secara direct untuk yang episod akan datang. Okay, ni communicable disease response dalam surveillance pun Puan Hamiza akan bantu saya untuk ajar. Dan saya akan teruskan nanti dengan kaedah pengiraan dan lain-lain dalam topik 14 berdasarkan kajian kita atau perbincangan saya hari ini. Cukup sekadar case control, cross-sectional, cohort dan juga experimental study ni, at least awak dah tahu macam mana nak pakai benda ni. Bila saya tanya cohort nak pakai apa, cuba tulis kat chat sekarang. Cohort nak pakai RR ke OR? Cohort, kajian cohort. RR ke OR? Tolong tak kat chat. RR, okay. Masa bila kita pakai OR? OR kita pakai masa bila? OR kita pasang masa bila kita pasang OR. OR kita akan pakai masa buat kajian case control. Masa kita buat kajian case control. Dan OR juga kadang-kadang dipakai masa kajian cross-sectional study. Tetapi dia tak namakan sebagai OR lah. Dia dinamakan sebagai POR ataupun prevalence odds ratio. So itu dipanggil sebagai odds ratio. Sekejap 1 minit.
Okay, sorry kita sambung sikit je. Alright, so secara kesimpulannya, kajian study design ni penting sebab nanti bila awak jadi PKP, awak nak rancang dia. Awak nak rancang nak buat apa. Contohlah bila ada satu penyakit, kena tahu dulu, okay, ni penyakit rare ke common ke. Kalau penyakit tu common, maka anda boleh pakai yang simple lah. Saya dah tahu dah apa risiko dia. Okay. So anda nak tahu risiko lain lagi ataupun anda nak cuba ubah risiko yang sedia ada. So benda-benda itulah yang akan membantu anda untuk mendesign ataupun mereka bentuk anda punya approach. Okay, that's why you belajar benda ni. Dalam masa sama, you belajar juga benda ni sebab you nak pastikan bahawa data yang you collect nanti, OR ataupun RR ataupun POR yang you dapat, boleh digunakan untuk tujuan justifikasi. That's why nanti you akan ada elemen-elemen analytics. You boleh sembang lah dengan doktor-doktor pakar, dengan pegawai kanan yang lain, dengan jabatan kerajaan yang lain dalam pengurusan risiko mereka. Bukan pengurusan risiko dalam konteks kesihatan, persekitaran, pekerjaan saja, tetapi risiko dalam konteks epidemiologi. Dengan ramainya macam ini, dengan ramainya duduk dekat kawasan yang macam ini, maka risiko dia adalah betul-betul gila. So anda boleh sembang dalam konteks risiko. Saya ulang balik kalau disease yang berkaitan dengan case control, maka anda akan fokus kepada disease. Sama ada dia dapat disease atau tidak, dan anda akan cerita based on the disease. Okay, sedangkan kalau kita cerita pasal cohort akan berfokuskan kepada apa yang dibagi sebagai pendedahan, risiko pendedahan kepada segala benda terhadap sesuatu penyakit. So, beza kat situ, one is measure the exposure, one is measure the disease. So, whatever it is, the outcome is still on you. So, as the tahap, you mesti tahu pasal kajian cohort sebab dia adalah membantu you untuk menilai tentang risiko tu tadi. Risiko tu akan tahu based on the exposure. So, exposure tak lain tak bukan adalah kita sebagai asesor, kita sebagai assistor asesor kita. Kalau semua pakai borang je, tak ada analytical measurement, so susah kita nak buat kajian cohort. Tapi kita mesti boleh buat, iaitu kajian case control. Dan case control kita tak mampu nak buat sebab kita tak cukup case dan kita tak cukup control. Tak apa, kita buat prevalence study menggunakan kajian cross-sectional, iaitu semudah kita mengadakan survey. So apa yang ada tu kita boleh pakai walaupun tak setinggi darjat seperti OR dan POR dan OR dan RR, tetapi dia boleh menjadi basis kepada you punya scientific exploration towards solving a certain problem dekat community. Okay, that's all daripada saya. Tak ada soalan, saya akan tanya sekarang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti mana semua maklum, semua nak so saya beri sawaran.